Okay. Yang dulu katanya live tu semua kat rumah ni mana tak ada kan? Hilang semua. Hilang kat. Yang sini Kat rumah sini tahun 2 tahun lama habis. Ya. Kamu tak tahu kenapa orang jadi Facebook delete. Yang Lama tu semua. selama semua tu. daripada saya mula sini dengan abang habis. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba cakap mana lawan dia hilang semua. YouTube pun kena tak? YouTube pun habis semua. YouTube Sensitifnya nak delete Yang kita punya kelas hadis semua habis. Semua habis. Tapi itu nasib baik kita orang punya ni Tengku Taufik tu dia sempat download balik. So dia simpan dekat dia punya PC dia lah. Nanti aku nak ambil. Nak masukkan besok. Simpan. Tu lah. Aduh. Ingat dah upload kat Facebook like forever. tapi dia Pun dia juga bilang Tengok muka ustaz tu. ban lah tu. Ustaz tak tahu lagi lah Ustaz. Dah dekat lah tu. dah lagi. Dah lah. Seperti tadi pun. Tengok apa dia. Kawan dua tak. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, pada ayat yang lepas, pada ayat 27 tu 26, 27 qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Selepas Khubayb An-Najjar dakwah kepada kaum dia supaya mengikuti 3 orang rasul yang diutuskan kepada ashabul qaryah, penduduk kampung tersebut. Dalam riwayat ada mengatakan bahawa disebabkan perkataan qila tu, qila ni kata dikatakan lah. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab qila, dia ada 2 kemungkinan. Tahu siapa yang berkata ataupun tak tahu siapa yang berkata. Tapi dalam kes ni dikatakan ada orang lain yang menceritakan. Tapi ada yang mengatakan tak diketahui siapa yang mengatakan. Ini kita panggil dalam bahasa Arab bina lil majhul dia panggil. Iaitu tak tahu siapa mengatakan membuat sesuatu ataupun diketahui dah dimaklumi, diketahui kan. Itu banyak dalam ayat Quran jadi macam tu. Jadi ayat ni dikata Khubayb ni telah dibunuh oleh kaum tu, Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah telah membunuh dia disebabkan dakwah yang disampaikan. Jadi dia masuk ke dalam syurga. Tu yang dia kata tu qala ya laita. Dia berkata ya laita. So kita dah sebut dah ya laita tu maksudnya apa? Keinginan terhadap sesuatu yang tak mungkin boleh terjadi kan. Qaum ya'lamun, kalaulah kaum-kaum aku mengetahui perkara itu, apa yang telah aku alami sekarang. Macam saya sebut pada hadis yang lepas tu, yang Nabi SAW berkata ketika dia melalui perkuburan sahabat tu, dia boleh sebut mahal wajadtum ma wa'adana rabbi haqqan. Adakah kalian telah mendapati apa yang telah Tuhan kita katakan? Qad wajadna ma wa'adana rabbi haqqan. Kami telah mendapati apa yang disebut oleh Allah dulu adalah perkara yang benar. Apa yang berlaku di alam kubur tu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kalaulah kaum aku tahu apa yang aku alami, bahawa Tuhan telah mengampunkan aku dan jadikan aku di kalangan orang yang dimuliakan. Mukramin. Jadi kalau tengok dalam tafsir ni dia kata dalam sebuah hadis Ibn Abi Hatim daripada Urwah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dia kata, iba'asni ila qaumi ad'uhum ila Islam. Wahai Rasulullah, hantarkan aku pada kaum aku untuk aku dakwahkan mereka kepada Islam. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inni akhaf an yaqtuluk. Tapi aku takut kalau engkau dakwah kepada mereka, mereka akan membunuh engkau. Kemudian dia kata, faqala ya Rasulullah, la wajaduni na'iman ma yaqazuni. Dia kata, orang kalau dah tidur, takkan mereka nak mengejutkan aku. Ada macam satu kiasan lah kan, kalau aku tak buat apa-apa, takkanlah dia nak buat apa-apa pada aku. Dia kata macam tu. Faqala lahu Rasulullah SAW, intaliq ilaihim. Kemudian Nabi kata, okey, pergilah kepada mereka. Fantalaqa ilaihim famara ala Lat al-Uzza faqal la asbahannaka ghadan bima yasuka. Kemudian orang tu pergi kepada kaum dia, famara ala Lat al-Uzza. Kemudian mereka melalui Lat dan Uzza, dua berhala besar lah di kalangan kafir Quraisy. Iaitu yang paling tinggi ialah Hubal. Hubal tu bos lah. Hubal, kemudian Manat, Lata dan Uzza. Kita perasan dalam bahasa Arab, perkataan tu semua perkataan perempuan. Lat, sebab ada alif ta belakang menunjukkan perempuan. Uzza, ada ya tak ada titik menunjukkan perempuan. Lata, Uzza, Manat, tambah muntah menunjukkan perempuan. Semua Tuhan orang diperempuankan. Kita kalau kita tengok angel Kristian kan, yang dulu lukis kat dia, semua kan baby perempuan. Tu yang katanya diorang ni memang membayangkan Tuhan tu dengan malaikat-malaikat dengan angel pun orang faham memang perempuan. Jadi nama-nama tu sebenarnya kalau kita baca dalam sejarah, dalam kitab Siyarul A'immatul Islam, dia disebut itu semua nama-nama lain bagi bulan dan bintang. Sebenarnya dia ni penyembah bulan dan bintang. Jadi dia nama-nama lain bagi bulan dan bintang, dan diorang jelmakan sembahan tersebut dalam bentuk patung. Jadi Hubal, Manat, Lata dan Uzza, itu semua yang apa, Tuhan diorang yang tinggi-tinggi lah, yang paling utama bagi Quraisy. Itu Tuhan bagi Quraisy. Jadi diorang melalui Lata dan Uzza. Dia kata, la asbahanna ghadan bima yasuka qadiba thaqif faqala lahum, dia kata la asbahannaka ghadan bima, dia kata lepas masa dia melalui Lata dan Uzza, kata besok ambillah engkau kena sumpahan Lata dan Uzza. Kemudian dia kata faghadiba saqif faqala lahum ya masyarakat saqif. Kemudian dia marah dan dia kata apa, wahai ni sahabat ni, Nabi sendiri utus dia. Sebab dia mula dia kata nak pergi kan, dia kata, aku takut dia orang nak bunuh kau. Kemudian dia kata, kalau aku tak buat apa-apa, buat apa dia nak buat apa kat aku kan. Kita apa, pergi melalui Lata dan Uzza. Dan dia kata, korang kata kena sumpahan Lata dan Uzza. Dia marah. Kemudian dia kata apa, aslimu taslimu, kalau korang semua Islam, korang semua selamat, dia kata. Kemudian dia sebut selamat sebanyak 3 kali. Farama kharajul minhum fa'asabuha akahalu faqatala. Kemudian seorang tu baling tombak, tepat kena ke dada dia, belum mati. Jadi Nabi SAW bila dapat tahu pasal kematian dia ni Saqif, nama dia Saqif, dapat tahu tentang kematian dia ni, hadza mislu kamisli sahibi Yasin. Nabi kata orang yang meninggal tu, dia dakwah pada kaum dia sampai tombak tengah bercakap ni, orang baling tombak lalu kena ke dada dia, fa'asabah, kena lalu mati, famat. Kerana kata orang ni kisah dia sama seperti kisah Yasin, kisah dalam surah Yasin. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafala rabbi wa ja'alani minal mukramin. Yang mana Nabi pun baca ayat ni, ya laita qaumi ya'lamun, yang mana Hubayb menyebut qala ya laita qaumi ya'lamun, mati pun tak apa, kalau lah hamba apa, kaum aku tahu apa yang aku dapat bila aku dah mati ni, law bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin. Terhadap apa yang telah Allah ampunkan dan telah Allah jadikan aku di kalangan orang-orang yang mulia. Jadi sebenarnya signifikan ayat ni adalah sebab orang Melayu kaitkan Yasin ni dengan kematian. Itu signifikan dia kerana kisah ni. Sebenarnya kita nak cakap surah Yasin ni bukan kita nak kata lebih signifikan ke arah kematian,
Tapi dia sebenarnya kepada peringatan kepada orang yang hidup. Itu Allah kata dalam surah Yasin, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzira man kana hayyan. Ini adalah peringatan untuk orang yang hidup. Liyunzira, memberi peringatan. Liyunzira man kana hayyan, bagi orang-orang yang masih hidup. Kan? Kita macam kita talqin kan. Orang kata talqin. Talqin orang apa? Sebenarnya kita katakan tazkirah di kuburan. Ini sebenarnya talqin. Ada satu lakinu mautaku bila ilaha illallah. Itu sebenarnya talqin. Satu lagi talqin, iaitu ketika muhtadar namanya, ketika hampir nak nazak kita sebutkan la ilaha illallah di telinga orang. Jadi itu satu lakin Nabi kata talqin kan. Talqin kan. Asal kata masuk talqin tu lah jumpa kan. Sebab masa tu dia dah orang Arab panggil al-irma. Dia memang dah kepala menerawang macam-macam benda. Kan? Dan masa tu lah godaan syaitan tu ada. Jadi Nabi SAW anjurkan waktu tu kita bisikkan la ilaha illallah. Itu sebelum dia mati. Bila dia dah mati, ada satu lagi talqin, iaitu tazkirah di atas kuburan. Tapi sebenarnya tazkirah atas kuburan tu lah liyunzira man kana hayyan tu sebenarnya. Kalau surah Yasin ni memberi peringatan kepada orang yang hidup. Tapi bila kita tengok kat gelagat di kuburan apa yang berlaku kan, yang nak dengar tazkirah. Sebab lagi satu macam kita bincang Hakim mana kita, imam tu punya skrip talqin dia rasa satu keluang skrip yang sama. Dia membaca skrip yang sama. Seolah tak ada satu kata colourful, peringatan tu tak berlaku colourful, dia tak berlaku secara pelbagai. Tapi dia asyik akan datang kepada kamu dua orang malaikat itu aja. Lama orang pun dah tahu dah apa skrip dia. Kan kata di kubur pun dah tahu, dah imam baca talqin dah tahu dah skrip dia apa. Cuba orang sebenarnya cukuplah tazkirah 2-3 minit. Itu sebenarnya talqin ni tak perlukan apa-apa teks. Sebut apa tentang kematian, tentang kita akan menjadi bakal jenazah ni semua kita sebut. Tapi yang berlaku kat kuburan, orang semua duduk apa, isap okok bawah pokok kelapa di belakang ramai-ramai. Itu kalau saya selalu tengok kadang ramai tu pak dara meninggal, yang ramai yang duduk bawah pokok-pokok dia gelak-gelak, dia boleh bercerita gelak-gelak. Sedangkan Allah kata dalam Quran apa? Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi zalika laayatin afala yusirun. Orang kafir ni, apa benda yang berlaku depan ni semua dia tak nampak sebagai pengajaran. Dan benda yang paling teruk Allah bagi pun tak dapat jadi pengajaran juga kepada dia orang. Jadi sifat orang beriman bagaimana? Sifat orang beriman itulah apa benda yang berlaku di hadapan dia, semuanya dia dapat jadikan iktibar. Semuanya adalah pengajaran bagi dia. So kematian pun tak dapat jadi pengajaran bagi orang tu. Masih boleh bergelak ketawa lagi, tak menjaga adab dalam kubur. Kan orang boleh gelak-gelak, orang boleh isap okok, pokok kelapa semua. Yang biar yang dengar sini adalah keluarga semati je dengar. Itu pun orang dah tahu dah. Skrip dia orang dah boleh baca dah apa dia. Cuba kalau kita yang talqin sebenarnya dekat atas kuburan, cerita benda lain, cerita pasal hadis Nabi, cerita pasal dalam Quran, tadabbur tentang kematian, baca surah Yasin tentang apa, liyunzira man kana hayyan. Dengar sana tu. Kata Yasin ni liyunzira man kana hayyan, peringatan bagi orang yang hidup. Bukannya untuk si mati lagi dah. Walaupun kita tak menolak kemungkinan si mati pun tetap masih mendengar lagi kan. Fa innahu la yasma'u qur'ani alihim al-musyayyi'ina lahu, tu dalam hadis Nabi tu. Sesungguhnya dia masih boleh mendengar derapan tapak kaki orang yang menghantar dia ke kuburan tu pun dia masih dengar. Bahkan Nabi SAW pun sebut kalau orang dalam kubur tu kata apa, salhu fa innahu ala apa, salu lahu at-tasbir fa innahu al-an yas'al. Nabi kata doalah supaya dia ni tetap hati dia, orang kata macam tetap, orang kata supaya hati dia tak gelisah, tak gundah. Fa innahu al-an yas'al, kerana sekarang dia tengah meminta benda tu. Nabi sini sama-sama sebut dalam hadis. Jadi orang kata sekarang saya pun tengah buat apa, pengurusan jenazah sunnah kan. Kita mau buat satu NGO lah untuk lebih kepada pengurusan jenazah menurut sunnah lah. Baru buat tengok punya apa. Itulah sekarang ni nak ubah cara pemikiran orang, talqin tu. Bagaimana talqin yang berkualiti, nak buat talqin yang berkualiti. Kan? Talqin yang memberikan kesedaran kepada orang. Bukan lagi talqin masih skrip yang sama. Tahun 65 tu itulah juga skrip yang sama orang baca sehingga hari ni kan. Tak berubah skrip ni. Jadi orang nak dengar tazkirah talqin di kuburan pun dah tak rasa zuk dah kan. Dan dia hanya bersifat sikit. Dia adalah amalan para salaf. Sebenarnya talqin ni di antara amalan para salaf.
Sebagian salaf membacakan tazkirah-tazkirahnya di atas kuburan untuk selepas dikebumikan. Yang dia kata jadi Nabi membaca ayat ni. Ayat ni pun orang kata asal usul ada kena mengena ni lah. Yang kisah Nabi adalah sebuah hadis riwayat Abu Hatim tu. Bahawa ada sahabat pun kena macam gitu. Itu sebab kita kata dalam dakwah ni kan, dalam dakwah ni macam Allah kata dalam dalam dakwah ni kita kata pertamanya macam contoh dalam surah Taha kan, bila Nabi Musa tu dia nak berdakwah kepada Firaun, first kali apa, Allah sendiri yang jumpa dengan dia live. Memang Allah sendiri berjumpa dengan dia. Sebab Musa dipanggil Al-Kalim, yang pernah bercakap. Al-Kalim ni maksud yang pernah bercakap dengan Allah lah. Maksud asal dia yang pernah bercakap. Maksud bercakap dengan siapa? Dengan Allah. Al-Kalim, Musa Al-Kalim dipanggil. Kerana apa? Di antara pengajaran yang boleh kita dapati daripada surah Taha tu ialah sebelum nak berdakwah kita kena bertanya kepada kalau Nabi Musa terus kepada Allah, kalau kita ni yang tak dapat macam Nabi Musa, kita kena bertanya kepada orang yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah dulu sebelum kita nak berdakwah. Kalau tahu orang yang tahu agama, kita kena tanya dia dulu supaya takut apa. Kalau yang jenis berani mati macam Habib Munajar ni tak apa. Sebenarnya Nabi SAW, sebab Nabi sebut dalam hadis, inni akhsha an yaktuluk, aku takut dia orang akan bunuh kau. Kalau nak ikut macam Habib Najjar, Nabi kata tak apa, pergi. Nabi kata pergi. Tak, Nabi sebut apa? Aku takut dia orang akan boleh membunuh kau. So sebab ni selagi dalam dakwah ni dia bukan main langgar, dia bukan jihad fisabilillah, mesti jom kita perang, jom kita ni. Tak. Dia melalui maratib, ada tingkatan dia, ada caranya, ada seninya, ada fiqahnya. Dakwah ni bukan kerja Nabi sahaja, bukan kerja Rasul saja, bukan kerja ustaz saja. Agak kerja siapa dakwah? Semua orang. Sebab apa Nabi SAW sebut apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Bermakna kerja sampaikan kebenaran wahyu Al-Quran dan Sunnah ialah kerja semua orang. Kerja semua orang. Kerja setiap orang yang mengetahui, yang setakat apa yang dia tahu, dia kena sebut. Kalau ilmu tu hanya disimpan, ilmu tu hanya berlegar di kalangan kita saja, ilmu tu hanya berlegar di kalangan pengikut-pengikut saja, benda tak tersebar kebenaran wahyu tu kepada orang lain, maka orang lain pun tak dapat tentang keenakan mengetahui maksud sebenar wahyu ni macam mana. Orang pun tak dapat tahu, orang pun tak berpeluang. Sebab apa? Kita tak memperkenalkan. So benda ni ialah orang kata dakwah ni secara bergenerasi. Kita buat kerja dakwah, anak kita buat kerja dakwah, dia buat kerja dakwah. Kita jangan ingat kerja dakwah ni mesti ketuk rumah ke rumah. Tak. Kerja dakwah ni walaupun sekadar pada kawan sekerja, kita sebut tentang kebaikan Al-Quran dan Sunnah. Kawan sekerja, kawan sepermainan, kawan yang ahli keluarga yang datang, sesiapa yang kita kenal, sebut setakat apa yang kita tahu, supaya ilmu yang kita dapat tu berkembang. So sipir dia, kalau ilmu kita dapat, kita duk simpan saja, dia tak ada apa-apa. Memang kita kena sampaikan. Jadi dia macam dalam ni sebut dakwah tu sendiri kena tahu seninya, fiqahnya daripada Quran dan Sunnah. Dia tak boleh main hamba saja, main cakap saja, tak ikut. Itu sebab apa benda tu kena jaga, kerana dia akan merosakkan lebih baik, dia akan lebih banyak merosakkan daripada membaiki nanti. Hati-hati orang boleh terasa. Sebab apa? Dia tak ada mengikut seni dia tu, kan? Tak mengikut seni dia tu. Kemudian dia kata wa ma anzalna ala qaumihim min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna ala qaumihim min ba'dihi, dan tidaklah kami turunkan ke atas kaumnya. Kaum siapa? Hubaib. Yang atas kaum Hubaib tu sendiri. Min ba'dihi, selepas kematian dia. Min jundin minas sama', tidaklah kami turunkan tentera daripada langit. Wa ma kunna munzilin, kami tak turunkan selepas kematian dia tu, selepas mereka membunuh Hubaib. Dan Allah telah ampunkan dosa dia, dan Allah telah jadikan dia kalangan orang yang mulia di alam baqa. Allah kata taklah sampai kami nak turunkan segala bala tentera daripada langit ni selepas kematian dia ni. Wa ma kunna munzilin in kana illa, orang kata untuk nak membalas ke atas apa yang telah
mereka lakukan terhadap pendakwah Allah ni kan. Jadi in kana illa sayhatan wahidah, Allah kata. Cukup ni sebenarnya, cukup dengan sekali sayhatan wahidah, satu jeritan. Diorang terjemah apa situ? Teriakan. Okey, pakaikan. Sayhah ni kita kata. Sayhah. Dalam Allah kata dalam Quran, ni satu sayhah, pakaikan. Allah kata cukup satu pakaikan, fa idahum khamidun, habis semuanya. Hancurlah semuanya. Khamid ni ada orang terjemah apa khamid kat situ? Khamidun. Terjemah apa? Semuanya mati. Asal khamid ni asal dia macam ni. Api bila kita bakar, marak, kesimbahi, khamid. Maknanya terpadam. Habis. Samalah. Itu masuk asal dia. Mana mati habis. Sebelumnya marak. Okey. Jadi tentang apa satu pakaikan yang Allah kata dalam Quran, fakulan akhazna bi zambi. Kaum-kaum terdahulu ni fakulan akhazna bi zambi. Kami, Allah kata setiap kaum-kaum yang terdahulu ni kan, semuanya kami balas terhadap dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada antaranya yang kami hantarkan hasiba. Apa dia hasiba? Hasib. Hasib ni ada kaum yang Allah bagi hasib. Hasib ni apa? Angin kencang, di dalamnya ada batu-batu sekali. Batu-batuan kecil. Kalau yang angin biasa sepoi itu kita panggil rih. Kalau yang ada dia agak kuat sikit kita panggil asif. Kalau hasib ni dia kencang, dia kuat bersama batu dalam tu. Ada yang Allah hantarkan hasib. So dia ada tingkatan ni lah angin ni. Wa minhum man akhazat sayhatu. Ada yang kami cukup bagi satu teriakan saja. Satu pakaikan saja. Habis. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada yang kami terbalikkan tu bumi mereka. Khasaf. Bikumul arda fa iza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Allah kata dalam surah Al-Mulk. Am amintum man fis sama. Korang tak beriman ke? Am amintum man fis sama, dengan yang berada di langit, ay yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Kalau kamu ni buat dosa kan, apa ni, tidak bersyukur dengan nikmat dia, ay yakhsifa bikumul ard. Itu perkataan khasif. Kami terbalikkan bumi tu sebut fa iza hiya tamur. Sehingga habis semua orang dalam tu. Wa minhum man khasifna bihil ard wa minhum man aghraqna. Tapi ada kaum juga yang aghraqna, yang kami lemaskan dia orang, habis tenggelam. So nak cakapnya fakullan akhazna bi zambi. Allah kata semuanya Allah balas. Dan pelbagai jenis balasan, pakaikan, terbalik apa, bumi. Wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Bukanlah Allah menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang membuat kezaliman terhadap diri mereka sendiri, Allah kata. Jadi fa iza hiya khamidun. Maksud Allah kalau nak balas macam itu je lah. Nak sebutnya ayat ni pun masih kita kata tasliyah. Itu pujukan kepada Nabi SAW kan. Macam kita dah selalu sebut lah, setiap cerita dalam Quran tujuan dia apa? Pujukan kepada Nabi SAW. Begitu juga dengan kisah Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah ni pun sama juga kisah dia. Kalau engkau Muhammad berseorangan, ni sampai 3 sekaligus terus semua tolak mujuk Nabi. Sebenarnya kata kalau diorang ni kaum asyaddu minhum quwwah, Allah kata dalam Quran, kaum terdahulu bahkan lebih kuat daripada kaum engkau ni. Bahkan mereka lebih kuat. Mereka lebih kuat, mereka lebih kaya, mereka lebih banyak lagi mereka ada. Macam kita tengok kan, dia boleh pahat gunung Ganang ni menjadi rumah kan. Macam orang pernah pergi Jordan tu kan, kat Petra tu kan, dia pahat semua tu. Itu kalau bukan badan besar tak boleh buat benda tu. Macam mana dia boleh bina piramid kan, ngebongkar batu yang besar-besar, macam mana dia orang alihkan kan. Kalau ikut teori konspirasi kata alien yang angkat tu. Jadi dia kata macam mana benda tu, sebab dia orang lagi kuat, asyadu minhum quwwah. Tapi apa jadi? Ahlakna man kana qablakum. Kami hancurkan kesemua mereka terdahulu. Orang terdahulu semua, walaupun mereka kuat, kami boleh hancurkan. Jadi orang kata apa, mereka ni tak padan Allah nak turunkan sampai bala tentera berlangit untuk diorang ni. Cukup dengan satu pakaikannya mereka semua boleh habis dah. Dan sebagainya, kalau Quraisy ni, setakat Quraisy ni tak ada apa sangat lah Allah boleh buat. Sehingga kan Allah kan pernah bagi
Dalam surah Dukhan, Allah siap bagikan dukhan, asap tebal yang hitam kepada diorang. Bila dah kena, diorang minta apa? Diorang pergi balik kepada Nabi SAW. Diorang balik minta kepada Nabi SAW supaya hilangkan benda ni. Tapi apa Allah kata surah Dukhan? Lepas benda tu hilang, adakah benda tu menjadi pengajaran bagi mereka? Tetap tak jadi pengajaran juga. Orang kata ni sifat orang kafir ni, kita tak boleh ikut dia satu ni. Mungkin ramai orang pun tak sedar tentang benda ni lah. Kita sifat orang kafir ni lah, apa benda berlaku pun dia anggap benda tu biasa. So kita sifat orang beriman ni macam ni. Benda-benda buruk berlaku, benda buruk apa ke berlaku, benda apa berlaku, semua kita rasa itu semua adalah peluang untuk aku tambahkan iman aku, amal ibadat aku. Maksudnya benda tu pengajaran untuk aku. Itu sifat orang beriman sebenarnya. Kalau rasa macam tak ada apa-apa, tetap lagi banjir pun dah kena, masih tak semayang lagi, tak solat lagi. Cakap macam mana? Awalam yahdilahum, Allah kata dalam Quran. Adakah benda dah buruk Allah bagi pun tetap tak jadi peringatan bagi mereka? Yang ni kemudian Allah kata, ya hasratan alal ibad. Ya hasratan ni, kita kata wahai, bukan kata wahai, kita kata betapa malangnya, betapa ruginya, betapa malang, betapa teruknya. Dia terjemah apa situ? Besarnya penyesalan. Betapa kesalnya. Kesal. Besarnya penyesalan. Alang kesalnya. Betapa ruginya, betapa kesalnya, betapa teruknya, kita kata ya hasrata alal ibadi ma ya'tihim. Alal ibad. Ibad ni siapa? Di situ hamba-hamba. Tapi hamba-hamba yang mana? Hamba-hamba yang kat sini ialah dalam konteks ni ialah itulah ashabul qaryah lah. Ya hasratan. Arab selalu guna perkataan ya hasrah. Kita kata ya hasrah, betapa ruginya, betapa menyesalnya alal ibad, iaitu orang yang membohongi. Kita bagi laluan je. Kena kata ya hasratan alal ibad. Ya hasrah ni Arab guna memang untuk menyatakan satu kerugian, suatu penyesalan dengan hasrah. Hasrah tu sendiri perkataan ni lah bermaksud memang menyesal dan rugi, kita panggil hasrah. Ya hasrah. Dia kata alal ibad ma ya'tihim min rasul illa kanu bihi yastahzi'un. Betapa malang diorang ni bila datangnya rasul, orang yang nak dakwah diorang, illa kanu bihi yastahzi'un. Apa yang diorang buat adalah diorang perlekihan. Istihza' ni nama dia apa? Kita kata istihza' ni kalau nak sebut dari sudut bahasa dia, kita kata hina dengan keadaan meremehkan dia. Situ diorang terjemah apa? Sama lah. Ada lain tak? Sama memperolok-olokkan? Sama. Hakim sama tak memperolok-olokkan? Ya istihza' ni kita kata. Jadi ni lah peluang bila dah ada depan mata kita. Adanya peluang orang nak bagikan dakwah kepada kita. So kita kena grab, jangan jadi seperti kaum yang dicela. Tu ayat ni betul kita di situ. Peluang belajar ni bila datang, grab. Bukannya jadi macam orang ni bila datang peluang untuk belajar, peluang untuk berubah kepada yang lebih baik, diorang sia-siakan. Itu juga kita dalam kehidupan kita. Kita dah ada peluang, orang nak bawa kita kepada keadaan yang lebih baik, benda yang lebih baik, tapi kita sia-siakan. Macam mana kita sia-siakan? Sama ada kita tak dengar langsung apa dia cakap, kita ignore je apa dia sebut, kita buat tak tahu saja. Sedangkan menerima nasihat tu wajib tak? Nasihat yang baik datang daripada Al-Quran dan Sunnah wajib kita terima. Bahkan dia boleh menjadi penyebab kita ke neraka kalau kita tak dengar. Kan? Dalam surah Mulk sebut kan, penyebab kita ke neraka kalau kita tak dengar. Jadi bila dah ada peluang tu kena grab. Apa-apa peluang pun, peluang belajar, peluang ada pengajian, peluang ada ni, kita kena grab. Tapi janganlah apa? Masalah utama kita apa? Kita sia-siakan apa-apa peluang belajar. Ini orang kata kepada semua lah kan. Apa-apa benda pun, dah peluang belajar yang ada depan mata apa pun, kita grab. Kalau tak, masalah orang ni selalunya apa? Diorang ni terlalu manja dalam menuntut ilmu kan. Jangan jadi seperti orang macam ni, manja dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i sebut dalam kata-kata dia, dalam manaqib Syafi'i pun ada sebut bahawa apa? Lan tanalul ilma illa bijuhdin.
kamu takkan dapat ilmu melainkan dengan bersusah payah. Orang ini, saya pernah orang dulu ada satu kelas online, dia orang beria nak tadabbur ni. Saya ikut strategi guru saya je. Kau serius, kau datang. Cakap tak datang, goodbye, memang aku tak layan kau. Orang macam tu saya ingat guru saya, orang tu cakap macam tu, kau tu nak kelas tu lah, nak kelas ni lah, macam-macam kelas dia sebut dengan Syekh. Dia datang saya ada sekali masa tu. Orang Arab lah, kata, Syekh, kita nak kelas ni, kata. Orang kata tak apa Syekh, kata tak apa. Haram tak datang. Syekh kata orang macam ni jangan layan. Sekali dia datang, Syekh tak layan, tak cakap dengan dia pun. Dia tak nak cakap dengan dia pun. Dia dalam menuntut ilmu ni, orang kata kena serius. Dia kata kena serius ni, sepenuh jiwa dan raga. Berangkak pun kena datang. Dulu saya sebut lah, aku ni tak ngajar, kalau terlantar tu je sebab aku tak ngajar. Selagi tak terlantar, selagi tu aku ngajar. Dan korang, selagi aku ada, selagi tu korang datang. Berangkak pun kena datang. Hujan pun kena datang. Hujan air, kata ada payung, boleh datang. Macam tu lah dia selalu sebut. Ingat kata-kata dia tu memang tak berani lah nak bonting kelas dia. Kelas kat masjid lah. Memang tak berani. Kalau tak, dia tak nak layan kita. Macam tu pula. Ada Syekh macam tu pula, dia tak nak layan. Macam tu lah kita. Terlalu manja. Saya dulu ada satu kelas online, dia kira-kira nak tadabbur. Rusak kita buat tadabbur Fatihah dulu pun kita buat. Sekali, diorang tak nak masuk dah kelas. Saya tanya, kenapa? Diorang kata ustaz sambil menyandar cakap. Kata saya kata itu pun jadi hal. Kata. Sambil menyandar, kata ustaz cakap sambil menyandar. Biasalah kita kalau kita ada kursi belakang, kita cakap sambil menyandar. Jadi hal ke kan? Tinggalkan ilmu sebab ustaz cakap menyandar. Dia kata orang tak, yang ni tak guru menyandar. Bagi dia Awak orang tahu tak betul tak? Boleh bagi tidur. Yang ni nak terbaring sini pun tak apa. Jadi itu ayat ni beritahu kepada kita peluang nak berhijrah, peluang nak faham agama lebih dalam tu dah ada depan mata. Jangan manja sangat, janganlah. Kena grab terus peluang tu, apa-apa peluang pun, tak kira pada siapa. Satu lagi jenis perangai apa? Pilih ustaz. Ni pun tak bagus kan sebenarnya, pilih ustaz. Ustaz ni dia suka, dia tak nak belajar. Kalau ustaz ni dia suka, dia nak. Salah juga. Kita tak adil bagi pihak ustaz sebab kita tak dengar ceramah dia secara habis. Kita tak dengar ceramah dia betul-betul. Mungkin ada ceramah dia yang kita tak dengar tu, itu sebenarnya menyentuh hati orang. Dan itu yang lebih bawa kita kepada mengenal Allah. Kita tak tahu. So jangan cuma memilih ustaz di kalangan ada tempat pula kena pilih ustaz. Ustaz yang mengarut memang kita tak pilih lah kan. Kita tak pergilah. Maka kita tak dapat ilmu, kita dapat petua je besok. Kan? Yang disampaikan cuma petua-petua je. So orang kata sifat-sifat macam ni adalah sifat yang menghalang kita daripada grab peluang keemasan untuk belajar. Inilah dia. Dia kata apa? Ma ya'tihim rasul illa kanu bihi yastahzi'un. Mana-mana rasul datang mesti dia orang tak nak dengar, mesti dia orang pelekeh kan. Itu sifat orang kafir. Dia orang tak nak mendengari benda kebenaran ni. Bila dah ada depan mata, rasul hantar. Soalan kita kata macam inilah. Allah SWT bagi seorang orang kata guru tuition untuk orang kan, bagi seorang guru pendakwah ngajar benda tentang benda yang dia tak tahu tentang alam ghaib, tentang perkara Quran dan sunnah, benda alam ghaib yang dia tak tahu sebelum ni kan, nak ajarkan benda tu tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, nak beritahu pasal benda tu. Dia orang tak nak ambil, dia orang samalah, kita jangan jadi perangai macam tu. Dia kata dengan apa, pilih ustaz tu yang masa dulu kelas tu pun tak ada juga kan, ada sekali tu saya bagikan syair Imam Syafi'i tu, apa, wa an yu'zika harul masifi wa bardu syita'i kan, satu syair tu saya bagi dalam, kalau abang pernah perasan saya pernah bagi dalam grup pasal syair tu, wa an yu'zika harul masifi wa bardu syita'i fa akhzuka bil ilmi kulli mata. Dia kata kalaulah musim sama kan, sama ni menyakitkan kulit kau, musim sejuk pula membuatkan kau sejuk. Wa yulhika, dan juga musim falls ni kita panggil apa? Musim luruh pula menakjubkan mata kau. Kau nak menuntut ilmu bila? Beritahu aku. Saya kata bila kau nak menuntut ilmu beritahu aku. Kalau sama pun masalah, apa? Musim sejuk pun masalah,
Semua musim masalah, habis satu musim pun kau tak pergi belajar lagi. Kau nak belajar bila? Beritahu aku. Itu maksud hadis. Syair tu. So kita jangan bersifat macam ni. Sifat macam ni salah. Pilih-pilih manja menuntut ilmu. Imam Syafi'i sebab apa? Kena bersusah. Kan? Susah nampak abang kena siapkan makanan. Susah. Nak menuntut ilmu susah kan. Jadi kita kata benda nak dapat dia memang bijuhdin, memang dengan kesusahan. Bukannya dengan kesenangan. Kalau percaya tak kalau saya kata benda ni kalau dapat senang orang tak hargai. Betul tak? Bila kita dapat dengan susah. Saya cakap benda ni sebab saya alami. Nak berguru tu kena panjat bukit, rasa susah. Tapi bila syekh ada dapat dengar, balik tu tersenyum je rasa. Macam banyak benda baru kita dapat tahu. Rasanya Allah puasnya hati. Ini betul lah orang kata. Orang kata apa? Bila benda tu dah dapat secara susah kan. Tulisan saya, nota saya pada hari syekh mengajar tu masih ada lagi sampai sekarang. Kadang-kadang masa kat rumah Melaka tu selalu tatap benda ni. Tengok teringat kenangan ni. Susah aku nak dapat benda ni. Nak dapatkan tulisan ni susah ni dulu. Nak dapatkan boleh menulis nota tu di hadapan syekh tu susah. Orang kata syekh besar di Maghribi dulu. Sezaman dengan Albani kot. Sezaman dengan Albani lagi. Syekh besar. Kalau kita kata orang Malaysia semua belum tentu ada yang sezaman boleh sempat dengan Syekh Albani kan. Saya sempat dengan seperguruan dengan Syekh Albani lagi. Tapi dia buat kuliah umum lah. Pernah datang rumah dia. Tapi masuk penjara banyak kali dah. Sebab terlalu lantang mengkritik kerajaan. Terlalu lantang mengkritik kerajaan. Dia tak ada parti pun apa, tapi dia pegang salaf. Akidah salaf tu dia pegang. Dia saya datang rumah dia. Jadi pengalaman yang jumpa orang alim. Datang rumah dia sendiri yang sambut. Kemudian dia kata, saya kata minta maaf saya tak bawa apa-apa buah tangan. Kata, kau ingat aku ni tok guru supi ke? Kena bawa buah dia kata. Dia kata, tok guru supi lah, kau kena bagi makanan kata. Dia masuk. Saya tengok dalam tu ramai orang. Budak Arab ni ramai. Kitab ni macam ni semua. Masing-masing bawa kitab tinggi-tinggi. Lepas tengah tanya soalan. Tengah sesi tanya soalan. Tu saya duduk. Bila saya duduk kata, okey, kita habis hari ni ada saudara kita daripada Malaysia datang kata. Saya bawa orang kawan semua. Kawan Malaysia semua pernah dengan nama je, tapi tak pernah jumpa dah. Itu saya bawa dia orang jumpa. Bila nak jumpa Syekh, saya nampak satu saya boleh belajar daripada orang alim ni. Cara dia. Saya pun mungkin tak dapat ikut macam Syekh buat. Syekh ni kalau orang tanya soalan, dia tak cepat menjawab. Dia dengar soalan tu, dia fikir lama. Kata kejap. Bagi belakang ambil kitab. Kita baca sama-sama dia kata. Baca sama-sama. Itu style dia. Dia bukan style nak. Dia dah mesti orang anggap dia Syekh besar kan. Syekh besar mesti takkan tak boleh jawab kan. Orang kata kan. Tapi kata Syekh besar tapi berhati-hati. Dia tafsir Quran guna riwayat hadis yang ada dalam kepala dia je, menjadi hafalan dia je. Tapi bila orang tanya soalan, ambil kitab lagi. Saya kata, orang kata memang amanah pada ilmu. Dia dah Syekh besar tapi ambil kitab lagi. Okey, kita baca sama-sama dia kata. Dia baca. Masalah kau ni ada dalam ni. Baca. Masa dia sebut tu Arab tu tak nak balik tu. Patut Syekh kata habis kan. 2-3 orang tu tak nak balik. Syekh cakap tu masing-masing menulis. Syekh cakap ni dia tulis. Terdengar bunyi pen dia orang menulis tu. Ni tu. Macam tak nak terlepas satu putih pun apa yang saya sebut tu. Saya tengok benda yang dia tulis tu dah bertebal-tebal macam ni lah. Menulis dia orang. Suruh balik pun tak nak balik. Syekh dia ada waktu bulan Ramadan dia tak kena rumah. Dia akan pergi satu tempat uzlah dia. Dia ibadat kat situ. Itu pun budak Arab semua kejar pergi sana. Beramai-ramai bawa kitab pergi belajar juga kat situ. Itu pun ada anak murid cerita lah. Ada seorang anak murid kanan dia cerita. Bila dia itu masa tu nak bergambar saya kata Syekh duduklah kita orang berdiri. Kata tak ada, itu bukan cara Islam dia kata. Islam kita sama-sama berdiri dia kata. Seolah dia tak nak orang muliakan dia tau. Dia cakap benda tu. Dia tak nak orang macam dia duduk kita pula berdiri, tak nak. Dia sama-sama berdiri. Walaupun satu ziarah yang masa tu saya ingat lah kenangan dia. Ada lagi gambar saya letak kat Facebook gambar dengan dia tu. Seperguruan dengan Albani. Seperguruan dengan Albani. Dulu kisah dia Syekh Albani pernah datang turun ke Tetuan tempat saya belajar tu semata-mata nak ambil satu kitab Syarah Aqidah Tahawiyah dengan Syekh sendiri. Datang sana dia orang bagi makan kus-kus orang makan Maghribi ni. Syekh Albani datang Tetuan tu semua salafi hafal tarikh tu. Bila Syekh Albani datang ke Tetuan tu masa tu dia minta satu kus-kus Maghribi tu kan. Kalau pernah tahulah kus-kus kan Maghribi tu dia makan panas. Syekh Albani ambil air tuang kata tu. Dia kata makan mana-mana tak sunnah.
Dia tuang air atas tu. Terpanjat semua orang dia. Tak Dia selalu microwave. kata makan mana-mana tak sunnah kata. Dia share bawa makan dulu jaga buat sunnah. Nama dengan Syekh Bukhuzah. Nama dia Bukhuzah yang menjual roti. Syekh Albani pernah kata dalam satu kata-kata dia, lakum fil maghrib khubzatul mushbi'ah, dia kata. Kamu orang Maghribi ada roti yang mengenyangkan. Dia cakapnya dia kan Bukhuzah nama dia, penjual roti. Kata dia ada orang ada roti yang mengenyangkan. Oh betul. Syekh ni lah yang masuk. Syekh Bukhuzah lah. Sebab tak ada orang lain nama Khubzah, memang dia lah Syekh Bukhuzah. Tapi kata saya cerita ni pun sebab pengalaman orang kata antara dengan manis saya lah. Dapat sempat berjumpa dengan sempat belajar dan sempat berjumpa dengan Syekh Bukhuzah Al-Hasan yang Tetuani ni. Dan kita kata apa? Ziarah yang ringkas tu bang. Banyak benda saya belajar. Tengok ketawadukan seorang ulama yang berpegang sunnah. Orang pegang sunnah, orang faham sunnah, dia tahu macam mana. Sebab kan Nabi SAW sendiri pun kan, dia kata la tatarruni kama ataratul yahudi wa nasara fa inni Muhammadun faqulu Muhammadan Abdullah. Janganlah engkau mendewa-dewakan aku seperti kaum Nasrani Yahudi mendewa-dewakan nabi-nabi mereka. Sesungguhnya aku ini Muhammad, sebutlah Muhammad Abdullah, hamba Allah. Muhammad si hamba Allah. Allah kata dalam surah apa? Al-Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha sempurna Allah yang memperjalankan hamba ni. Dia tak sebut nama lain, dia sebut hamba. Jadi nak sebutnya tawaduk. Sebab kita kata sombong ni benda yang paling Quran musuhi. Dalam Quran ni paling musuh orang sombong lah. Bacalah mana-mana ayat. Itulah yang paling Allah benci, paling Allah tak nak. Allah tak nak pandang pun hari kiamat. Dalam hadis Bukhari kan, di antara orang yang Allah tak nak pandang hari kiamat adalah orang yang sombong. Sombong ni boleh datang dalam macam-macam benda kan. Tak sebenarnya sombong datang dengan harta. Dengan ilmu pun boleh datang sombong. Dengan pangkat boleh datang sombong. Dengan nama yang dia pegang ketika di dunia pun datang sombong. Sombong semua hancur bila dia mati. Orang tak panggil kan. Dengan nama gelar-gelaran yang dia ada, tak ada. Kesombongan itu semua habis. Itu sebab Nabi SAW sebut uskuru haddamal lazzat. Selalu-selalulah mengingati penghapus kepada kelezatan dunia. Itu apa? Mengingati kematian. Mengingati kematian. Mengingati kematian ni antara zikir yang mungkin dah ramai orang tinggalkan. Itu contoh zikir. Cara dia macam mana? Ziaratul qabr. Menziarahi kubur. Kita jangan nak ziarah kubur. Ada sebahagian salah bahkan di antara amalan dia menziarahi kubur. Dia buat apa? Mengingat kita kematian. Bacalah kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di mana kita dalam mencintai para salaf. Ada salaf yang ibadat dia yang tak tinggal, dia mesti pergi ziarah kubur. Dia takut kematian. Kerana itu semua bila ingati kematian. Tadi cakap dengan abang kan, pasal mati, pasal sakit, pasal jantung kan. Bila orang tinggal semua nak insaf kan. Terfikir kejap, memang tinggal insaf. Itu memang rasa insaf. Tapi bila ni balik jadi jahat balik. Tapi itu sebab ada ulama tu, diorang buat macam benda tu berkala. Menziarahi kubur secara berkala. Fa innahu tuzakkirukumul maut. Kerana semuanya menziarahi kubur itu mengingatkan kamu kepada kematian. Jadi ni dia sebut. Ada ia hasrata ni mana-mana pendakwah datang pada semua dia tak indah. Jadi jangan macam tu. Ini sifat kita kena jaga dalam bab menuntut ilmu ni. Buat saya kata apa? Orang kata apa? Orang kata macam mana sebut lah. Akhirnya apa? Bila orang sifat suka memilih-milih, suka memanja-manja dan menuntut ilmu, akhirnya mereka senang akan melepaskan segala peluang yang boleh ada depan dia. Dia lepaskan. Kerana perkara kecil je. Dia tak dapat benda tu secara susah. Macam itu je. So saya ingat dulu zaman saya sekolah belajar dulu, macam tu ada seorang beberapa orang pelajar Malaysia ni, dia tak suka ustaz tu, dia tak datang kelas. Tak suka ustaz tu. Jadi saya ingat saya mula pun ada juga perangai macam tu. Saya tak suka ustaz ni. Tapi bila guru saya sebut, ustaz ni jangan pilih-pilih. Syekh ni kau dengar kerja kau ialah pelajar. Orang pelajar ni lah belajar. Belajar ni lah dia mendengar banyak pandangan dan dia kerja dia membanding beza pandangan yang dia dengar. Kalau kita membataskan pendengaran kita nak pada ustaz yang kita suka je, so kita punya ilmu kita tak berkembang. Setuju tak? Ilmu kita tak akan berkembang. So dengar banyak-banyak orang, banding banyak-banyak pandangan. Jadi itu ayat yang tadi. Iyastahziun. Alam yarau kam ahlakna min qablihim. Allah kata, apakah yang ni pula kepada kafir Quraisy, ya? Ayat ni
Alam yarau kam ahlakna min qablihim minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Dia kata, apakah kafir Quraisy tidak tahu bahawa kami telah hancurkan umat-umat yang terdahulu disebabkan kekafiran mereka dan juga mereka memperolok-olokkan rasul-rasul mereka. Wa anna haula'il muhlikin la yarjuna ilaihim liyakhbirukum. Sedangkan mereka yang telah mati itu, dia kata, min qablihim minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Mereka yang telah mati tersebut la yarji'una ilaihim liyakhbiruhum bima jara lahum. Mereka tak boleh balik semula ke atas dunia untuk memberitahu mereka tentang apa yang telah berlaku kepada mereka di alam sana. Li annahum la yastati'u dhalika fid dunya li hikmati aradahu Allah taala walakin al jami' sayuduna. Tetapi dia kata wa in kullu lama jami'u ladaina muhdarun. Ayat selepas tu, tetapi semuanya itu akan balik kepada Allah. Dia nak kata kat sini, orang, dia kata kafir Quraisy ni semua, alam yarau, apakah mereka tidak melihat? Kan? Kam ahlakna qablahum. Ayat ni adalah kepada kafir Quraisy Mekah. Tadi dia dah cerita pasal Korea. Sekarang ayat alam yarau kam ni ialah menunjukkan ditujukan kepada Quraisy Mekah. Nampak dia guna kam. Apakah mereka tidak melihat? Kam, kat situ diorang terjemahkan berapa banyak kan? Kam kat situ bukanlah bermaksud, kam ni asal maksud dia adalah berapa, pertanyaan berapa. Tetapi kita bukan, dalam tu diorang terjemah apakah mereka tidak melihat telah berapa banyak. Betul? Telah berapa banyak kan? Tapi kita nak sebut sini, betul lah kata-kata kam asalnya lah berapa, pertanyaan berapa. Tetapi kam dalam ayat ni dia tak jadi maksud pertanyaan berapa, tapi dia maksud terlalu banyak. Dia bukan jadi persoalan lagi dah. Walaupun asal usul perkataan kam itu adalah persoalan. Apakah mereka tidak melihat telah berapa banyak yang telah kami hancurkan qablahum minal qurun. Kurun-kurun sebelum mereka, annahum ilaihim la yarji'un. Diorang tak boleh balik kepada korang nak ceritakan apa yang telah berlaku pada mereka. Tu yang Abu Jahal pernah cakap pada Nabi SAW tu kan. Dia kata apa? Hidupkan balik tok nenek kita yang telah meninggal dulu. Kalau betul lah kau kata kita dah mati, dalam surah Dukhan Allah dah sebut, kalau betul lah kau cakap kita ni mati, kemudian kita akan dibangkitkan. Dia kata, kau cakap, Abu Jahal cakap pada Nabi SAW, dia kata, hidupkan Qusay bin Kilab, tok nenek dia orang juga, Qusay bin Kilab. Kerana Qusay bin Kilab ni diketahui sebagai orang yang tak jarang bercakap bohong lah. Orang kenali dengan As-Siddiq, memang orang yang cakap benar saja. Kata kau hidupkan Qusay bin Kilab supaya dia boleh hidup dan dia beritahu kepada kita betul ke apa yang kau cakap ni berlaku masa dalam kubur. Coba pada Nabi SAW, Abu Jahal. Hadis ada dalam hadis musnad ni. Disebut benar Allah balas, Allah kata kami telah hancurkan kaum-kaum terdahulu, bahkan am lakum khairun am qaum Tubba. Allah kata mana lebih baik, kafir Quraisy ni ke ataupun kaum Tubba? Kaum Tubba ni yang berada di Yaman lah, yang di belah Sabak sana tu. Kaum Tubba ni nak cakapnya siapa lebih orang kata lebih kuat, lebih kaya, lebih segala-galanya, sama ada mereka kaum kafir Quraisy ataupun kaum Tubba. Tentulah kaum Tubba. Tapi apa terjadi pada kaum Tubba? Ahlaknahum, kami hancurkan mereka. Jadi walaupun dia siap boleh cabar pada Nabi SAW, kata bangkitkanlah kalau betul adanya kebangkitan selepas hari kematian. Tapi dia kata annahum ilaihim la yarji'un, mereka memang tak boleh balik. Tetapi apa? Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Dia kata tetapi kesemua mereka itu akan balik kepada Allah. Balik kepada Allah. Dan Allah akan bangkitkan mereka pada hari kiamat daripada kubur mereka untuk dihisap dan juga lil jaza, untuk diberikan balasan. Wa in kullu lama jami'un ladaina muhdarun. Dekat situ dia orang terjemah apa? Wa in kullu lama tu, setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Akan dikumpulkan lagi kepada kami. Okey. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Jadi mereka memanglah tak boleh balik kan ke atas dunia balik, tak boleh. Tapi bila
mereka boleh hadir balik ketika hari kiamat. Itu semua akan hadir balik. Jadi kita nak cakap apa? Hari kebangkitan ni memang orang kata confirm lah neraka bagi orang yang tak mempercayai. Sebab kalau kita tengok dalam mana-mana ayat daripada awal sehingga akhir, inilah benda yang paling Allah mention dan paling Allah tegaskan setegas-tegas ni. Sebab Allah kata apa, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah ni sebenarnya adalah orang yang tak jumpa, tak dengar, tak tahu pun dah percaya dah. Jadi orang kata apa? Kebangkitan selepas kematian tu adalah benda yang sangat pasti. Sehingga kan kata dalam Quran ni semua memang benda tu lah Allah paling tegas-tegaskan sekali. Kalau nak ikut kan, kalau kita ikut kan cakap mati hidup balik, orang memang kan kita susah kata mati hidup balik. Orang kata kelakar orang ni, game boleh lah mati hidup balik kan. Dalam game boleh lah mati hidup balik. Orang anggap benda tu kelakar mati. Samalah masa Nabi sebut mati hidup balik ni pada kafir Quraisy, memang diorang rasa kelakar lah benda tu, memang diorang rasa pelik lah. Diorang rasa memang tak betul lah. Mana boleh mati hidup balik. Tapi tak, Nabi sendiri kata akan dibangkitkan. Sebab pemikiran mati hidup balik ni adalah bukan, tidak ada langsung pemikiran tu dalam kehidupan Arab. Tak ada. Benda tu tak boleh. Antara perkara yang paling diorang nak tak setuju dengan Nabi, nak serang Nabi, tak nak beriman dengan Nabi, adalah di antara kepercayaan ni. Ini adalah kepercayaan diorang tak boleh terima. First kali mengacau sembahan nenek moyang. Itu. Yang kedua, al-ba'su. Al-ba'su ni kita kata ialah kebangkitan selepas kematian. Itu benda yang diorang tak boleh terima. Antara benda-benda besar yang tak boleh terima. Sebab itu bagi diorang secara logik akal tak boleh berlaku. Tapi bagaimana Allah kata, Allah balas dalam Quran tentang kematian selepas satu kehidupan ni. Pohon kurma kan, tentang yang tanah yang kemarau kemudian boleh hidup mendatang. Punya masalah setakat alam macam tu dia boleh buat, setakat manusia lebih berkuasa lagi dia nak buat. Kan? Siapa ingat kita dibangkitkan tu dalam keadaan macam mana? Yang dah badan kita dah hancur tu, apa, macam mana cara kita dibangkitkan? Kecil besar balik. Ada jawapan lain? Dia ingat? Macam kita mula dilahirkan. Dia macam mula, ada yang kata dia mula dilahirkan. Ada juga yang kata dia macam tumbuhan yang kita dah cantas dia bertumbuh gitu. Tumbuh sedikit demi sedikit kan. Ada yang kata macam tu. So, betul lah. Semua itu di antara apa yang kita katakan bawakan pandangan-pandangan ahli tafsir lah tentang cara dibangkitkan besok kan. Itu pada surah apa dulu surah Qaf surah pertama kita dulu surah Qaf. Wa in kullu majah wa ayatul lahumul ardul maitatu wa ayatul lahum ardul maitatu ahyaina. Di antara wa ayatun, ayat ni apa? Tanda, dalil, bukti, ayat yang jelas bagi orang musyrik lah, tentang dalil yang paling jelas kepada orang-orang kafir Quraisy ni tentang kemampuan kami untuk menghidupkan yang telah mati. Ahyainaha, al-ardal maitatu yang kita bincang tadi lah, bumi yang mati dihidupkan. Kami turunkan air ke atas bumi yang kering kontang. Fatahtazzu wa tarbu. Dia bergerak dan dia menumbuh. Wa takhruju alwanan wa asnafa min al-khubub allati ya'ishuna 'alayha wa ya'kuluna minha. Kemudian daripada situ tumbuhnya bermacam-macam jenis tumbuhan. Wa ya'kuluna minha, dan mereka makan. Jadi dalam ni dia kata Allah menegaskan tentang ayat cara Allah membalas hujah mereka tak percaya dengan kebangkitan ni ialah dengan, dia kata orang kafir Quraisy kena ambil perhatian kerana benda itu adalah benda yang berlaku di sekeliling mereka. Yang mereka memang kita dah baca dulu-dulu, kebanyakannya Allah gunakan permulaan yang berada di sekeliling mereka kan. Allah tak guna pun permulaan tentang atom ke nuklear ke apa, tak ada. Kau benda susah-susah pun nak guna kan.
Dia guna apa? Pohon kurma, unta, tanah kering, kan, sungai-sungai, benda yang berlaku di hadapan dia. So itu yang beritahu kita, ini seolah-olah ayat ni beritahu kita cara dakwah ni macam mana. Cara dakwah ni adalah mengambil bercakap mengikut ala qadri uqulihim, mengikut kapasiti akal yang berada pada orang yang kita cakap tu, kan. Takkan kita nak kita pergi kampung asli, kita nak cerita pasal ta'arud dan tarjih di antara khilaf-khilaf mazhab. Kan? Kita pergi kampung asli, kita nak cerita pasal tu. Apa perbezaan 4 mazhab dalam menilai hukum hakam. Sudah, orang asli pun tak faham benda yang kita cakap. Jadi seolah nak sebutnya ala khatibun nas ala qadri uqulihim, walaupun hadis ni dhaif tetapi adanya makna lain yang menyokong lah. Nabi kata khatibun nas ala qadri uqulihim, bercakaplah kepada manusia mengikut kapasiti akal mereka. Jadi memang itu cara Quran. Cara Quran cakap benda yang berada di sekeliling mereka saja, bukannya perlu itu sebab beberapa ulama menolak golongan falsafah ni. Sebab apa? Diorang punya membuktikan Allah tu dengan cara yang terlalu menjangkaui akal, melebihi kemampuan akal manusia nak berfikir. Orang biasa orang tak boleh nak faham. Saya pernah baca dalam satu pandangan tu, dia membuktikan Allah tu wujud melalui pecahan partikel atom. Kata partikel atom ni boleh dipecahkan, kata. Selagi mana dia boleh, bila tak boleh dipecah, maka di situ adanya pencipta. Macam itu je. So dia benda tu memang orang kata benda tu terjadi kerana al-israf, kita kata, iaitu berlakunya penyerapan kalam-kalam falsafah ke dalam turas orang Islam, berlaku dalam karangan-karangan orang Islam. Orang Islam dah mula menanggapi ilmu-ilmu mereka melalui jalan falsafah. So falsafah masuk melalui jalan akidah, dia masuk ke dalam jalan tu, yang bila dia masuk dalam jalan hukum hakam dalam bab fiqh, apa yang terjadi? Usul fiqh dengan ahlul kalam tu, datangnya usul fiqh menggunakan kaedah mantik. Mantik ni datang daripada siapa? Aristotle, kan. Kita panggil apa mantik dalam logical, apa nama dia, saya tak ingat nama. Bahasa Inggeris apa nama mantik, tapi dalam bahasa Melayu dalam bahasa Arab dipanggil mantik. Mantik ni berdasarkan logik, tapi mantik ni ada juga dia punya kebaikan dia. Sebab ilmu usul fiqh yang kita belajar ni semua pun ada juga unsur-unsur mantik. Sebab apa? Bila ada unsur ni, berlakunya penyerapan daripada, kerana apa, masa zaman khilafah dulu, diorang adanya aktiviti menterjemahkan karya-karya Aristotle dan juga Plato. Kemudian dicedok masukkan tu yang datangnya ilmu kalam. Datangnya bila Allah kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu beristiwa, bersemayam di atas arasy. Diorang kata terdedah kepada masa lah, terdedah kepada apa, ruang lah. Nak cerita pasal ruang pula, cerita pasal Big Bang lah, macam-macam benda teori masuk, kan. Sedangkan adakah apa golongan salah punya tu? Adakah salah bertanya, kalau Allah tu istiwa di atas arasy, maka sebelum arasy tu ada, Allah istiwa kat mana? Adakah sahabat pernah tanya ke macam tu? Tak pernah apa sahabat tanya benda macam tu. Benda tu terlalu senang nak difahami. Tapi datangnya golongan ni, diorang cuba menanggapi perkara tersebut melalui teori-teori falsafah. Sebab teori-teori falsafah nak sebutnya benda yang tak mengikut kadar akal manusia. Dia cuba nak go beyond daripada apa yang manusia boleh fikir tu. Sedangkan kita katakan ada yang kata falsafah itu bermula apabila kadar akal kita yang terakhir kita dah habis. Kadar akal kita habis, yang terakhir kita tak boleh langkau lagi. Di situlah bermulanya falsafah itu berlaku. Dia cuba mencari benda. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis apa? Wasakata an-asya' min ghairi nisyan fala tabhasu anha. Ada banyak benda yang Allah senyapkan, bukan kerana Allah lupa, tetapi janganlah engkau cuba-cuba mencari perkara tersebut. Apa dia? Perkara-perkara ghaibiat lah, kan? Perkara-perkara ghaib. Jadi dia kata faminha ya'kulun wa ja'alna min fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami jadikan dalamnya jannat. Apa dia jannat? Kebun. Orang panggil syurga lah, kan? Tapi asal usul dia lah apa? Jannat ni kita kata kebun yang ada sungai. Kebun ada sungai kita panggil jannah. Kalau kebun yang biasa ada buah-buahan saja, tapi tidak bukan dilindungi, dilitupi, apa kata? Dikelilingi. Dikelilingi dengan sungai.
Jannatin, okey. Min nakhil. Nakhil, dalam terjemah apa nakhil? Kurma. Okey. Nakhil kurma. Dan juga kita boleh sebut macam ni tau, nakhil. Nakhil ni kita boleh sebut palm, buah-buahan palm trees yang berbentuk macam kurma sebangsa dengan kelapa sawit, semua kita boleh panggil nakhil. Maka Arab boleh panggil yang pokok sawit tu orang panggil nakhil. Kan ke sawit sikit lebih kurang macam kurma kan, dia ada pelepah, kemudian dia punya setandan buah dia macam tu kan. Kita panggil nakhil. Wa anabin. Anab anggur. Sebab apa? Ada beberapa penafsir menggunakan anggur. Sebab apa Allah mention anggur? Kenapa dia tak buah oren ke? Kenapa tak buah buah pear ke, buah apple ke? Kenapa anggur? Yang nakhil dan anggur. Nakhil ni apa? Kurma. Sebab apa Allah mention dua buah ni? Sedangkan Allah boleh sebut je berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan yang berada dalam syurga. Tapi bila dia mention benda tu, mesti ada something pada benda tu. Kan? Kita boleh je sebut berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan yang berada dalam syurga. Tapi dia kata apa? Kami jadikan dalam dia apa? Kebun yang terdiri daripada kurma dan anggur. Kenapa? Kerana kita bacalah syair mesti diorang, sebab anggur ni sangat penting dalam kehidupan Arab. Ketika dia basah, dia jadi makanan buah. Ketika dia kering, dia jadi macam ni, apa nama? Kismis. Dan dia adalah bahan utama dalam perbuatan Arab memang bahan utama yang digunakan oleh Arab terdahulu pun, arak yang mereka ada cuma arak kurma. Arak kurma tu paling, Nabi SAW kan ada minum nabis. Nabis, tahu nabis? Air rendaman kurma. Air tu direndam selama 3 hari. Yang mana Nabi SAW akan buang kalau Nabi dapat tahu rendaman tu melebihi 3 hari, 3 malam. Sebab apa? Bila lebih 3 hari, 3 malam, Nabi akan kata dia adalah arak. So arak ni adalah khamar. Khamar yang maksudnya yang bertutup. Sebab dia tutup dalam Al-Muzaffat, Ad-Dubat tu. Nama-nama tempayan diorang tu. Nabis ni apa? Nabis yang ditinggalkan. Kerana dia ditinggalkan selama 3 hari. Nabis. Dia rendam. Pernah cuba minum nabis? Saya kurma orang bagi waktu bulan Ramadan tu kan, tak habis, tak termakan. Pada YB ni, YB tu macam-macam YB ada. Kumpul kan, saya letak dalam tu bekas, saya letak dengan air panas. Tu saya tutup dengan satu, apa nama, orang buat kuih tu tutup yang plastik yang boleh wrap, tapi bukan wrap foil, wrap plastik tu, wrapper tu, saya wrap tu masuk dalam peti ais. Buat selama 2 malam. Lepas tu tapis kurma tu, yang belen yang kurma rendam tu saya blend lah. Sampai buang biji dulu, saya buang biji dulu. Lenyek sikit je. Sebelum masuk tu lenyek sikit. Letak. Saya baca dalam hadis Muslim. Dia orang buat macam itulah. Lenyek sikit, lepas tu dia masuk dalam bekas tu. Tak adalah, aku cakap yang kita dah lepas rendam tu, buah yang rendam tu, air kita minum. Bukan kau dah rendaman tu kau pergi makan kurma tu baik tak payah. Yang kita nak ambil air dia tu. So yang kita rendam kurma tu, saya blend yang tu. Tapi yang air rendaman tu, yang tu pun dia punya manis dia. Cubalah try. Tapi kena basuh dulu lah, kan keluar ulat-ulat naik atas sekali. Kan, basuh dulu betul-betulnya basuh. Lepas tu rendam 2 malam. Tak mandi 3 malam, sebab tu adalah hadis Muslim sebut. Lebih 3 malam Nabi angkat dia arak. Arak ni yang melebihi 3 malam. Simpanan buah yang diperam melebihi 3 malam. So nabis tu Nabi minum. Nabis. Selalu Nabi dalam hadis Muslim, kalau saya baca hadis, Nabi selalu nak minum nabis dia akan tanya, dah berapa lama? Dalam sebuah hadis lain Nabi tanya Aisyah, dah berapa lama? Aisyah kata 3 malam lebih, dia dah terus campak, dia tak nak minum. Tapi kalau ni dalam masa 2 malam lah contoh kan, kita ambil, kita minum, semua manis dia tu dia turun. So dia rasa sedap. Kalau kita blend dia, kita blend terus kurma tu, dia terus sedak-sedak dia ada kan. Tapi kalau kita rendam, dia keluarkan gula dia tu, dia punya manis dia tu. Itu. Dan daripada itulah dia buat arak. Tapi Arab ni dia ada sikit advance dia orang campurkan arak yang muda dengan arak yang tua. Yang dah terlalu masak campur dengan yang baru-baru nak masak.
Dalam hadis Nabi larang minum macam itu. Nabi kata jangan kamu campurkan kurma muda dengan kurma yang dah tua ke dalam satu minuman. Kerana apa? Dia akan berpotensi untuk menjadi arak. Bila sebab orang Arab dulu dia akan campurkan kurma yang muda dengan tua, dia campur sekali. Kerana bagi dia orang, dalam syair pun ada sebut, bagi dia orang benda tu lebih pure. Dia punya pergi lebih jauh. Dia boleh pergi jauh. Dia punya mantoi dia tu sekejap. Jadi dia kata dia orang nak cari yang mantoi kejap ni. Jadi memang dia orang ubah sikit, nak bagi cepat mantoi memang dia dicampurkan. Jadi Nabi kata nak minum yang muda-muda je, nak minum yang tua je, jangan campurkan. Nabi kata. Sebab apa? Harap memang campur. Jadi arak dia. Dan juga anggur. Dua buah ni adalah bahkan dalam hadis Muslim sebut inilah buah-buah tonggak utama bagi Arab. Buah-buah yang menjadi tonggak utama bagi Arab adalah anggur, kurma. Ni dua kalau naik harga memang diorang berpiket depan jabatan ni, menjabat. Betul. Saya dulu masa tu dia panggil idrop. Idrop ni rusuhan. Rusuhan kerana gandum naik harga. Mengamuk Arab gandum naik harga. Diorang punya mengamuk sampai dia baring tengah jalan lah. Kereta polis pun tak boleh jalan. Dia semua baring ramai-ramai tau kat situ. Dia punya kesan dia sampai ke universiti. Dia panggil idrop. Kadang-kadang universiti zaman saya dulu belajar, kadang tu seminggu tak ada kelas. Sebab apa? Berlaku idrop, rusuhan. Tengah belajar ni, tengah menulis, so tiba ada kaki Arab atas ni, duduk. Rupanya dia naik atas meja. Dan naik atas meja dia buat rusuhan. Rusuhan sebab dikurangkan beasiswa. Beasiswa dikurangkan. Kurang 50 dirham pun dia dah mengamuk. Sekali dia pergi, dia cekik profesor kat depan ni macam ni. Dia cekak ni jubah tok guru depan ni punya jubah dia cekak, dia hentak-hentak orang tua tu. Lepas tu yang tengah duduk ni semua selamatkan syekh tu. Dia masuk dalam bilik. Dalam bilik tu masa nak terkajang pintu apa semua. Kata Arab ni patut ni jahiliah macam ni lah perangai kata. Kan? Kata Arab ni kalau dia baik, baik betul macam malaikat. Kalau dia dah perangai dia orang ada perangai Arab ni kan, macam Yahudi perangai dia tu. Macam tu lah, memang jahat. Tu sebab yang ISIS tu kalau dia dah marah kan, diorang ni kalau dah marah, diorang kalau setakat nak tembak kepala ke pancung kepala tu, benda tu tak ada apa dah bagi diorang. Kalau diorang dah marah, cuba tengok zaman Nabi kan, macam mana sebaik-baik umat tu dia boleh berperang sama diorang. Sebab apa? Ada persyarat. Sebab diorang dah marah, dia kata. Arab ni kalau diorang dah marah habis. Tak ada, orang kata dah tak ada ni dah. Tak ada kesian lagi dah. Jadi kata benda ni adalah tonggak diorang. Itu sebab Allah memang mention nama anggur terus, kurma terus, padahal dia boleh sebut nama lain. Betul. Bukannya buah apa ni, selain buah tu apa lagi kalau dalam Arab? Ni buah fig, tin. Dia kata dalam bahasa Inggeris panggil fig kan. Buah tin. Buah tin pun ada sebut dalam Quran kan. Tin. Tapi tin yang sampai kat kita yang dah kering tu, yang dah press kan. Dia sebenarnya tin. Saya ingat dulu tin dekat depan universiti saya ada pokok tin tu. Lepas habis kelas saya dengan Arab duk pukul dengan beg. Sekali pengawal Arab tu marah. Woi tu. Ambil buah tin tu. Buah tin tu dia kalau dah basah dia macam jambu. Dalam dia kalau dah terlalu masak, dia lembik. Bila kita makan dia terlalu manis. Tu panggil buah tin. Tapi yang sampai itu semua tin yang dah dipress kan, dah press. Ada keringnya. Tetapi yang banyak Allah sebut ni dia buah. So apa buah yang Allah sebut dalam Quran? Dikatakan benda tu akan akan berada di syurga kan. Akan berada di syurga. Tu yang ulama bahas tentang apa buah yang Allah mention dalam Quran adalah dia bukan macam buah yang kita faham, tapi adalah buah yang melebihi pahaman yang kita ada. Kenapa? Apa yang berada di syurga? Mala ain ra'at wala uzun sami'at wala yakhtar bi balil bashar. Tidak boleh difikirkan oleh akal. Bermakna anggur yang disebut ni bukan anggur yang kita faham di atas dunia. Memang nama dia anggur tapi tak difahami. Kerana dia la yakhtar bi balil bashar. Maksud Nabi sebut semua tu la yakhtar bi balil bashar, tak terlintas di akal manusia. Walaupun dia sekadar anggur, walaupun dia sekadar
Wa fajjarna fiha minal uyun. Fajar ni kita kata apa? Dia kita apa? Fajar pancarkan. Dia pancarkan, fajar. Pancarkan fiha minal uyun, di kalangan apa? Mata air. Yang kita dah cakap itu, ain ada beberapa maksud. Siapa ingat ain? Mata, ain. Air mata air, ain ni dia. Mata-mata. Spy, ain. Sakit ain tu. Panggil ain. Panahan mata. Panggil panahan mata. Boleh lah. Mata nak terjemahkan panahan mata, mungkinlah boleh lah kot. Jadi ain ni banyak maksud dia lah. Okey. Liyakulu min samarihi wa ma amilasu aidihim afala yashkurun. Liyakuluhu, untuk mereka makan. Sebab ayat ni dia tengah cerita pasal Allah membalas hujah orang yang tidak percaya tentang kebangkitan hari selepas kematian. So Allah gunakan hujah ni. Sedangkan korang sendiri, satu ayatul lahum, Allah kata dalil yang paling jelas kepada mereka, untuk mereka lah, kami hidupkan tanah yang telah mati, kami keluarkan daripadanya buah-buahan untuk kamu makan, dan kami jadikan dalamnya kebun-kebun, di dalamnya kebun-kebun yang terdiri daripada anggur dan juga kurma. Wa fajjarna fiha minal uyun. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami terbitkan daripadanya air mata air. Liyakulu min samarihi, untuk kamu makan daripada tanamannya. Wa ma amilat suaidihim, terhadap apa yang telah kamu sendiri usahakan dengan tangan kamu. Kamu usahakan dengan tangan kamu. Afala yashkurun, apakah mereka tidak mensyukurinya? Macam mana kita kata syukur tu? Allah kata diorang tak bersyukur. Syukur tu macam mana? Syukur ni bukan hanya setakat as-sana'u 'ala lisan. Kita as-sana'u 'ala lisan, memuji di atas lidah. Dia kena, selalu orang kan dapat, kalau orang kata syukur alhamdulillah, dah syukur alhamdulillah sebab main game judi dalam handphone, syukur alhamdulillah. Ada macam tu kan. Dari duduk cakap orang ni, orang budak rupanya trend zaman sekarang main judi tu rupanya kan, dalam handphone tu. Itu ramai tu, Melayu paling ramai main benda tu. Kesian kita kata. Kalau lah diorang tadabbur ayat Allah tentang melanggar hal-hal haram ni, mencampakkan diorang ke dalam neraka, berani melanggar hal halal dan haram ni kan, buat tak kisah hal halal dan haram. Diorang main benda tu semua. Itulah main alhamdulillah, syukur. Yang itu pun boleh. Orang semua boleh sebut syukur alhamdulillah. Orang buat dosa boleh sebut syukur alhamdulillah. So dia, syukur ni bukan hanya sebut di atas lisan, bukan hanya as-sana'u 'ala lisan, cuma pujian di lisan, tetapi apa? At-tasdiq biqalb. Dia mesti ada pembenaran dalam hati. Maksudnya meyakini bahawa ini adalah rezeki daripada Allah. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian apa? Al-i'mal bil jawarih. Dan dia kena melakukannya sesuai dengan anggotanya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bermakna menyalurkan nikmat tersebut ke jalan yang diridai oleh Allah. Itu baru dipanggil syukur. Syukur ni ke jalan dengan perbuatan. Syukur itu adalah di lidah, di hati dan perbuatan. Untuk membezakan dengan orang yang buat perkara haram tapi dia kata syukur alhamdulillah. Itu pun itu lagi penunggang agama. Kan lagi lah sebut yang tu. Ataupun lepas apa? Orang katalah, bila kita dapat satu nikmat tu dan kita salurkan ke benda yang diredai oleh Allah, maka itulah panggil bersyukur. Bersama perbuatan. So Allah kata, afala yashkurun. Apakah mereka tidak bersyukur? Diorang ni tak bersyukur. Kerana apa? Mereka usahakan dengan tangan mereka. Mereka diberikan nikmat daripada buah-buahan, tapi mereka tidak mempercayai apa yang Allah katakan kepada Rasul mereka. Mereka membohongi Rasul mereka. So ajaran Islam ni dia saling berkaitan. Kalau kita kata cerita buat akidah, dia kait dengan hukum makam. Kalau kita kata hukum makam, dia kait dengan akidah.
Kan? Kalau kita kata solat, dia kait sekali dengan puasa. Tu sebab ada ulama berfatwa tak sah solat orang, tak sah puasa pun tak solat ni. Memang ada berfatwa macam tu. Sebab tahap dia puasa tapi tak solat. Lepas tu ganti balik puasa. Maksud dia. Tak, bukan. Maknanya tak sah. Tak sah ni sampai tak perlu diganti. Yang diganti ni kerana adanya penghalang untuk dia nak berpuasa, maka dia kena digantikan. Tapi yang ni sebab yang tonggak asas dia tak buat. Jadi dia kata pandangan diorang amalan ni dia ada pokok dia, kemudian dia ada anak-anak cabang dia. So pokok dia mengikut hadis-hadis kalau dikumpulkan secara berkelompok, orang kata teramat bodoh lah kalau orang tanya apa hukum solat. Kan? Sampai kan seorang yang baru masuk Islam memang orang kata ma'lumun ad-din bidarurah. Orang Arab kata, dalam ulama kata, benda yang tak perlu dipersoalkan lagi dalam agama Islam ni, solat ni. So, bila dia kata itu tonggak utama hasil pengumpulan daripada hadis-hadis yang mendasari, sehingga kan dia mendasari berakidah sekali. Dia buat hukum hakam kan solat ni, tapi dia mendasari berakidah. So daripada berakidah, solat tu bermakna dia boleh ada yang berpandangan yang bawah-bawah dia tu akan terkait sama bila dia tak beres yang atas. So ada yang berpandangan macam itu. Itu sebab ada yang berpandangan kalau orang tu jenis tak solat tapi dia pergi buat haji, maka haji dia tu adalah bagaikan angin lalu je, tak ada apa pun. Sebab tonggak utama tu dia tak buat. Kerana tonggak utama tu adalah pengumpulan hadis-hadis semua kumpul. Yang itulah paling utama cakap solat ni. Sehingga kan apa? Diorang gunakan hadis memang antaranya awwalu ma yuhasabul abdu yaumul qiyamah as-salah. Kalau solat dia sempurna, faqad naja wa anjaha, maka dia selamat dan dia berjaya. Kan? Tapi kalau solat dia buruk, faqad khasira, maka dia seorang yang sangat rugi akhirat dia nanti. Bermakna apa? Rugi akhirat dia habis. Rupanya amalan yang disangkakan dia semua amalan-amalan soleh terbang bersama angin lalu je. Orang kata habaan mansur, angin-angin terbang bersama angin lalu, habis. Sebab dalam hadis lain pun ada sebut, kalau yang solat tu baik, maka amalan-amalan lain akan jadi baik juga. Kalau solat dia pun cincai, maka yang lain pun cincai juga. Itu sebab ada yang berpandangan macam itulah. Cuma ada yang kata tak, bab sah ni kalau dia cukup syarat, cukup rukun, maka dia sah. Dia tak ada kaitannya, ada yang berpandangan macam tu. So kita katakan syukur tu sendiri, konsep syukur tu sendiri. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhan tu apa? Diorang terjemah apa subhan kat situ? Maha suci. Wa jannatin min nakhiluha. Subhan selalu orang terjemah maha suci. Maha suci ni orang kata macam agak, bagi pandangan saya lah, hasil pembacaan saya, apa yang guru saya pernah cerita, Subhan kalau kita nak terjemah maha suci ni, mungkin dia sudut bahasa Melayu dia mungkin agak saya kurang setuju lah. Maknanya dia tak sampai kalau kita kata maha suci ni. Subhan, kita kata subhan ni lah subhanallah, kita kata tanazzahallah an kulli aibin wa naqaisin alladhi la yaliqu bi zatihi ta'ala. Kita kata Allah tu maha sempurna. Lebih baik macam itu. Kita kata mungkin lebih sampai kita kata maha sempurna Allah, daripada segala kekurangan dan keaiban yang tidak layak bagi zat Allah. So subhan kita kata kalau maha suci, sebab maha suci ni dia macam agak mengelirukan sikit lah. Kalau saya mengajar budak-budak, macam tu ada orang tanya, dia kata maha suci Allah macam baju ke? Cuci baju ke? Dia faham macam cuci baju.
suci kan, kita kata suci. Maha suci Allah, dia tak nampak. Suci apa? Orang kata tanya, maha suci Allah, suci daripada apa? Rupanya suci daripada segala keaiban, segala kekurangan yang tidak layak bagi zat Allah. Itu suci dia. Tapi dia tak habis. Bila kita sebut maha sempurna Allah, itu lebih habislah. Sempurna, lebih sempurna. Orang lebih faham berbanding suci, kan? Jadi kita kata maha sempurna Allah allazi yang khalaqal azwaja kullaha. Setiap kehidupan ini secara pasangan. Secara pasangan. Kerana sifat berpasang-pasangan pada makhluk itu adalah medium untuk pembiakan, kan? Jadi ba'duha mutamassilan fil insan al-muqawwim bil dzakar wal unsa. Makhluqatul ukhra la ya'lamuha. Dan juga adanya benda yang khalaqal azwaja kullaha, yang Allah jadikan segalanya secara berpasang-pasangan. Tengoklah mana-mana pun tumbuhan atas muka bumi ni, tumbuhan ke binatang ke, semuanya melalui berpasang-pasangan. Tapi ada juga binatang yang tidak ada jantina, yang tidak berjantina ada, kan? Saya tengok itu dalam National Geographic, dia ada satu binatang yang ada 2 jantina sekaligus pun ada. Saya tak ingat jenis katak, ada satu jenis katak tu. Kemudian ada juga yang pernah jumpa tak, ulat yang akhirnya dia jadi tumbuhan. Apa nama dia, yang kalau kat belah Tibet tu diorang harvest benda tu. Asal benda tu daripada sutera tu, ulat sutera tu. Kemudian dia boleh berubah menjadi tumbuhan pula. Dia kata maha sempurna Allah, boleh jadikan tumbuhan, boleh jadikan satu makhluk yang tak boleh kita, tak masuk akal kita. Dia asalnya seekor binatang pun dah jadi tumbuhan pula, kan? Kena sumpah. So azwaj ni ialah kita kata pasang. Kalau orang kata apa, dalam bahasa Arab zauj ni suami, zaujah tu panggil isteri, kan? Sebenarnya dalam bahasa Arab tidak ada perkataan zaujah tu tak dikenali dalam bahasa Arab. Zaujah, pasangan, bukan perkataan zauj. Zauj ni maksudnya 2. Kembar pun kita panggil zauj. Benda yang berpasangan kita panggil zauj. Tapi dalam bahasa Arab ini dia panggil zauj tu suami, zaujah tu isteri. Tapi dalam Quran tak ada perkataan zaujah. Maksudnya dia letak ta marbutah pada perkataan zauj tu. Allah kata dalam Quran surah Al-Baqarah tu, qul arghana haythu shi'tuma fala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin fa'akalna apa az-zauj tu, perkataan zauj tu Allah kata tentang kepada Nabi Adam tu, wa iskuna liman tasjudu li adama fasajadu illa bisyai'in kuna itu pada kelemahan zalika mustaqarrum wa ta'ala Adam memberi kalimat fataba alaih kata ini jalun kulu washrabu min wa zawjukal jannah tu ni wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dia kata apa? Wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka. Kata kami katakan kepada Nabi Adam, uskun, tinggallah engkau wahai Adam, dan zauj, dan suami engkau. Kalau kita nak terjemah, takkan engkau Adam bersama suami engkau, tak? So rupanya tidak ada zauj tu, tidak ada yang letak, tidak ada perempuan yang bagi perkataan zauj tu. Arab memang kata suami tu zauj, isteri pun zauj juga. Tapi bila dia berlaku dalam bab hukum hakam, bab faraid, macam mana orang nak bezakan mana isteri mana suami? Jadi dia letakkanlah tamar mutah. Itu asal dia. Sebab saya cakap ini supaya kita tahu dalam Quran, perkataan zauj yang Allah kata dalam Quran ni, zauj tu sendiri ialah perkataan yang tidak ada perempuan ni. Saya tengok Dr. Jeffrey Lang, dia terjemahkan pasal ayat ni yang membuatkan dia masuk Islam. Maka boleh tengoklah, Abang Rizal boleh tengok kalau dalam video Dr. Jeffrey Lang daripada Amerika. Pasal ayat ni buatkan dia masuk Islam. Dia kata apa? Dalam sejarah manusia tercipta ni,
dia dah buat satu dosa yang orang kata kalau dosa besar lah kan. Kalau kita nak katakan kan, dia langgar arahan Allah. Tapi Allah kena berkata apa? Lil malaikati tasjudu li Adam fasajadu illa iblis wasama. Kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula min haraqana hadhihi syajara la taqrabu hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Allah kata wala taqrabu hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Janganlah kamu mendekati pokok ini, kalau tak kamu akan jadi orang yang zalim. Fa azallahum syaitan fa akhrajahum mimma kana fi wa qulna habitu ba'dukum ba'dun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa ilahin. Fa azallahum syaitan. Azal, dia kata perkataan tu hanya slick. Slick ni tu dia tanya orang Arab apa maksud slick. Apa maksud slick, apa maksud azal. Orang Arab tu kata slick kesalahan kecil sebenarnya. Itu yang membuatkan dia masuk dalam Islam. Sebab bagi dia inilah satu sejarah kemanusiaan, tetapi boleh diampunkan dengan satu, Allah anggap benda tu satu kesalahan kecil saja. Itu yang dia kata bagi dia benda tu sangat magnificent lah bagi dia kan. Sebab kalau dalam Bible, dia kata kalau dalam Bible memang Allah hukum terus Adam ni. Dia kata Allah God ni memang hukum Nabi Adam terus. Tapi kalau dibaca dalam Al-Quran pula kata lain. Allah kata taba alaihima. Allah terima pula taubat kedua mereka. Dan dia kata wa mimma tumbitul ardu min anfusihim wa min anfusihim. Anggota apa tubuh badan kita, diri kita, apa yang tumbuh daripada bumi dan apa yang ada dalam diri kita. Wa mimma la ya'lamun, dan ada benda-benda yang kamu tak ketahui. Jadi ada benda yang Allah kata, ada benda yang dijadikan dan ada benda yang Allah tak beri kita tahu. Macam saya sebut tadi lah, ada benda yang Allah senyapkan bukan kerana dia lupa, tetapi kerana bukan kerana dia lupa, tetapi janganlah kamu mencari-cari tentangnya. Tapi orang kita buat benda yang wahyu tak ada beritahu secara lanjut, dekat situlah dia nak cuba korek. Kan salah tu. Betul tak? Salah. Allah sendiri kata benda ada benda yang dia senyapkan. Wa mimma la ya'lamun, dan ada benda yang kau orang tak tahu. Kita kena akui lah, ada benda yang akal kita tak sampai. Tapi geng yang falsafah, diorang cuba nak menjangkaui kemampuan akal. Bila diorang nak cuba menjangkaui kemampuan akal, maka yang ada adalah sangkaan-sangkaan. Betul tak? Sedangkan Allah kata dalam Quran apa? Wa ma yasmuha aksaruhum illa zanna inna zanna la yaghni al-haqqi syai'a. Sesungguhnya sangkaan-sangkaan itulah bukanlah perkara kebenaran. Kalau kita faham ayat tu, menyangka-nyangka ni bukan perkara kebenaran, bermakna apa? Allah suruh kita cari benda yang yakin. Arahan dia kepada kita kena cari benda yang yakin. Jangan cuba ambil benda yang menjadi sangka-sangkaan. Kan? Berbanding dengan orang kata benda ni adalah kitab. Berbanding dalam hadis Nabi SAW ada sebut. Mana lebih meyakinkan? Mesti dia kata, oh ni lebih yakin lah. Sebab dalam kitab, siapa-siapa boleh tulis kitab, betul? Sebab tapi geng-geng, ada beberapa orang ustaz, dulu zaman saya belajar dulu, Syekh saya pernah sebut tau, satu benda. Maja'a fi aslihi fala su'ala alaihi, dia sebut benda tu. Apa yang datang pada asalnya, maka tidak ada soalan lagi padanya. Selalu kan, saya dulu belajar bahasa Arab. Bila belajar bahasa Arab dengan Syekh kat masjid, ada Arab ni tanya, kenapa ni baris macam ni baris macam ni? Kemudian Syekh kata, apa yang datang pada asalnya, maka janganlah kau soal-soal tentangnya. Itu ayat sekali dia sebut. Maja'a fi aslihi fala su'ala alaihi. Maka apa yang datang pada asalnya tidak ada soalan padanya. Sama juga dulu kalau kat pondok pun ustaz aja. Benda dia ulama memang dah tulis gitu. Ulama dah sebut. Jadi kita tak payah soal-soal gitu. Dia membunuh, orang kata karakter soalan, karakter kreativiti manusia tu. Kan orang nak bertanya-tanya, sedangkan Nabi Nabi Ibrahim, adakah Allah membunuh kriteria kriteria dia untuk berfikir, menjangkaui apa yang, kan? Ditanya bagaimana Allah menghidupkan yang dah mati. Allah tanya, awalam tu'min, kau tak beriman ke? Tapi tu liyatma'inna qalbi, tapi untuk menenangkan hati aku. Adakah Allah membunuh sifat ingin tahu Nabi Ibrahim? Tak. Allah suruh Nabi Ibrahim
sembelih burung kan, kemudian campakkan di beberapa buah gunung, kemudian seru dia semua sampai balik. Maksudnya Allah layan tak pertanyaan Nabi Ibrahim? Ya, walaupun dia mempersoalkan tentang bagaimanakah Allah boleh menghidupkan yang telah mati. Mula kalau soalan saya sebut kan, contoh saya kata, okey bang, lepas maghrib bacalah subhanallah apa kan. Saya kata bacalah zikir ni 16,000 kali abang baca satu keluarga. Kan saya kata 16,000. Bagi-bagilah so sikit kata kan. Satu kata 16,000 abang baca. Kemudian tanya persoalkan, ustaz apa dalilnya? Apa yang datang pada asalnya maka janganlah kau soalkan. Ataupun saya kata janganlah banyak-banyak bertanya, banyak bertanya maka lemahlah imannya. Ini tidak ada benda tu. Sebenarnya Allah pun layan soalan Nabi Ibrahim yang kalau orang nak kata yang mengajar dia sendiri secara bersemuka kan, mengajar dia tiba-tiba nak persoalkan. Kalau kita katakan kita manusia pun rasa kecil hati kan, anak murid tanya banyak-banyak pula, kata kau tak percaya ke kau ajar kau ni kan, kau banyak tanya pula, aku dah kata ni hadis Nabi kau nak salah lagi pasal ada kat itu, kau lagi tahu ke hadis Nabi lagi tahu. Kalau kita dah mengamuk, kita dah marah kan, nak murid kau belajar tu nak tanya-tanya banyak-banyak kan. Layan kreativiti untuk menanya apa soal jawab yang ingin tahu lebih, expose satu tu tak boleh dibunuh macam budak-budak lah. Tapi saya cakap je bang, kalau dalam kelas diorang tanya kata kau diamlah duduk. Kita dah penat daripada pagi mengajar, tiba-tiba kita tanya soalan mengarut, kau duduk je lah dengan itu. Tapi kita kata apa? Wa mimma la ya'lamun. Jadi ayat ni mengajar kita apa? Ayat yang ni. Ayat yang ni mengajar kepada kita benda yang kita tidak ada asasnya, kita tidak ada dalilnya, kita tidak ada buktinya, maka janganlah engkau mencari-cari tentangnya. Kerana inilah perkara-perkara yang Allah ada, benda yang Allah senyapkan. Wa ayatul lahumul lailu. Dan juga satu bukti lagi bagi mereka pada al-lailu, malam, naslahu binhu nahar. Okey, dalam terjemahan dia terjemah apa? Saya nak tahu yang terjemah apa kat yang terjemah. Ada kepakaran daripada kami lepaskan daripada malam siang. Kami lepaskan. Kami tanggalkan siang dari malam. Kami tanggalkan. Okey, tanggalkan. Dia terjemah tanggalkan. Abang tanggalkan. Abang pun tanggalkan. Tak. Lepaskan. Akak sama tak? Tanggalkan. Lepaskan. Okey. Saya nak cerita asal perkataan ni apa? Asal dia. Salaha. Salaha ni ialah perbuatan Arab masa dia sembelih tu, kulit dia tu dia rentap. Siat kulit tu macam kita sembelih kambing, gantung, kemudian kita potong dia. Orang kalau kita layat dengan pisau kan sampai dia ni kan. Arab tak. Saya pergi kampung Arab, dia orang tak pakai pisau pun, dia buat sikit je pakai pisau. Lepas tu dia krak, itu panggil salah. Arab pun pasal saya dengar orang tersebut salah, dia kata salah. Lepas tu saya terfikir pasal ni memang saya kalau baca surah ni terus saya memang terbayang itulah salah. Menyiat kulit kambing itu tempat salah. Bermakna seolah-olah dia tukarkan daripada waktu malam kepada siang. Allah gambarkan pertukaran tu melalui perkataan salah. Siat. Kalau dia kata tanggal, betul lah tu, tanggal samalah, tanggal. Tanggal ke lepas abangnya? Tanggal. Lepas kan? Tanggal lah, tanggal. Kalau dia sebut tanggal tu sama. Sebenarnya salah tu lebih kepada maksud tanggal tu. Kalau dia terjemah tanggal tu memang terjemah yang asal dia tu. Kami tanggalkan. Maksud dia tanggalkan malam tu. Maksudnya dia ganti je lah. Dia tak tahu. Sebab apa dia guna perkataan macam ni? Sebab benda tu yang dekat dengan Arab. Kan? Salah ni, Allah kena perkataan salah. Bukan mau salah. Salah ni kita kata dia gunakan perkataan tu untuk menunjukkan macam saya sebutlah, pemilihan perkataan-perkataan dalam Quran selalunya yang mana dekat dengan Arab. Boleh je Allah guna juga perkataan
kami tukarkan badalna. Allah kata wa fi al-qisamati wa ikhtilaf. Wa ikhtilaf adalah percanggahan siang. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt. Ada juga Allah kata siang masuk daripada lepas malam, siang tu Allah guna wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad. Allah guna perkataan apa? Benang putih daripada benang hitam. Benang putih daripada benang hitam. Adi bin Abi Hatim masa dia dengar ayat ni, tu pelik ayat tu. Allah kata dalam Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sehingga nampaknya benang putih daripada benang hitam. Ali bin Abi Hatim bila dia dengar ayat ni, dia ambil satu benang putih, dia ambil satu benang hitam, dia letak bawah bantal dia. Dia tidur. Kemudian pagi besok dia kata, aku tak jumpa lagi maksud dia apa. Dalam hadis sebut. Kemudian dia bawa ke hadis ni, ayat ni bermakna apa? Ada ayat Quran, sahabat Nabi pun tak boleh faham. Sebab dalam bahasa kiasan. Macam saya pernah sebut dululah tentang fatir, perkataan fatir. Allah fatir langit dan bumi. Allah menjadikan langit dan bumi. Fatir samawati wal ardh. Allah menjadikan langit dan bumi. Sebenarnya nak terjemahkan menjadikan tu kurang rasa, kurang deep. Allah memulai kejadian siang dan juga malam. Memulai penciptaan langit dan juga bumi. Memulai. Sebab Abdullah bin Abbas, dia pergi ke padang pasir, dia dengar dua orang Arab Badui bergaduh. Arab ni paling Arab adalah Badui. Badui ni yang tinggal dekat padang pasir lah. Kalau yang Hadari ni yang tinggal dekat bandar. Badui ni sipir dia dalam bahasa, kalau Arab ni sipir dia semakin ceruk dia tinggal, semakin fasih bahasa Arab dia. So Abdullah Abbas ni jumpa orang Arab Badui bergaduh tentang sebuah perigi. Dia kata apa? Ana abtada'u ana ansha'uha. Aku yang mula gali perigi ni. Seorang lagi balas wa ana fatiruha. Dia guna kata fatir. Dan aku yang memulai. Dia kata aku yang gali. Yang ni aku yang memulai ke atas perigi ini. Abdullah bin Abbas tahu perkataan fatir atau apa melalui pergaduhan dua orang Badui. Bermakna ada beberapa ayat perkataan dalam Quran tak jelas bagi dia orang. Sebab dia kena tengok apa? Akhirnya dalam nak menafsirkan ayat ni, nak terjemahkan ni apa, kita kena tengok Arab faham apa benda tu. Selalu kan saya bawakan terjemahan perkataan tu apa asal dia kan, supaya kita dapat tangkap kenapa Allah guna perkataan tu untuk menjelaskan perkataan ni, keadaan tu. Kerana dia melihat kepada asal yang dia orang faham. So macam ni, dia kata apa? Insalah. Salah macam ayat tu, kami benang putih kepada benang hitam. Macam-macam perumpamaan Allah guna untuk menunjukkan kecerahan siang dan juga kegelapan malam. Faizahum muslimun. Yang mana sebelumnya mereka dalam keadaan kegelapan. Zalam. Itu sebab zalim dipanggil zalam. Zalim ni yang gelap. Agak-agak apa kaitan ni? Kenapa zalim dipanggil sebagai gelap? Macam itulah kita nak sebutnya, ketidakadilan itu adalah kegelapan. Macam itulah. Sama juga dengan syaitan. Syaitan dia asal masuk syaitan. Syatana ai ba'uda, itu jauh. Syaitan tu maksudnya jauh. Kalau Arab dia kalau nak sebut jauh kau, orang kata bukan jauh, nak kata macam benda tu jauh panggang dari api lah. Jauh panggang dari api kita peribahasa kan. Arab nak sebut benda tu macam jauh panggang dari api, sebut syatan fa syatan. Jauh dan terlalu jauh. Dia guna perkataan syatan. Syatanu fa syatan. Macam Ustaz. Syaitan. Dia banyaklah masuk asal, dia masuk asal itu. Faizahu muslimun wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Mungkin setakat tu jelah sampai ayat muslimun tu. Dan seterusnya insya-Allah last apa yang kita boleh simpulkan daripada ayat-ayat yang telah kita baca. Pertamanya yang boleh saya sendirilah simpulkan, yang saya sendiri nak simpulkan, kita boleh bawa lah, yang kita boleh pegang ayat ni. Maksudnya setiap ayat tu ada benda yang mesti kita boleh pegang nak bawa dalam hidup kan.
Pertamanya, apa yang berlaku di alam kubur dan apa yang berlaku selepas kematian tu, yang Allah janjikan dalam hadis, seperti Nabi sebut, apa yang telah dijanjikan Tuhan tu kau akan dapat, adalah perkara yang benar. Dan kafir serta masuk neraka lah bagi orang ada ketidakpercayaan terhadap adanya sesuatu selepas kematian di alam kubur, kan. Orang kata paling kurang percaya lah, kan, paling kurang percaya. Sebab tak rugi pun percaya, kan. Dia baca dah banyak kali kot hadis yang syair yang dulu tu, kan. Pernah dengar syair yang saya sebut, dia bilang qala al-munjibu wa tayyibu kilahuma, berkatanya golongan-golongan ahli falak, bukan ahli falak, astronomi, pengkaji bintang ni, kan. Pengkaji bintang ni berkata, lan tu amwatu fakultu ilaihima, kita ni dah mati, dah tak akan jadi apa-apa dah lepas tu. Mengikut ilmu sains ni, dia kata lepas kita mati tak jadi apa-apa dah lepas tu. In sadaqa qaulukuma falastu bi khasirin, kalau korang kata tu betul, tak ada apa-apa, maka aku yang percaya ni tak rugi apa-apa, betul tak? Andai katalah tak ada apa-apa pun berlaku, so kita yang percaya ni rugi apa-apa tak? Tak. Wa in sadaqa qauli fal khusranu alaikuma, tapi kalau aku yang betul, kerugian tu pada kau sebab kau tak percaya. So yang penting kita percaya, menuntut sebuah kepercayaan. Percaya tentang akan memang berlakunya sesuatu selepas kita ditanam ke dalam kubur, seorang-seorang dalam kain kapan, seorang-seorang gelap, diikat, ditutupi, tak ada satu lubang cahaya pun, bersendirian kita pada malam tu. Kemudian kita boleh dengar derapan tapak kaki ahli keluarga kita balik. Kemudian kita boleh dengar kalau ada orang ada doa kepada kita, kan. Dalam hadis sebut, kan, kita boleh mendengar waktu tu. Jadi bila dah nanti bila yang macam apa, bila kita dah duduk dalam kubur, boleh kita akan nampak apakah yang telah disebut oleh Nabi SAW, hal wajadtum ma wa'ada rabbi haqqa, adanya pengampunan, adanya siksaan, adanya azab kubur, kan. Kalau geng-geng macam liberalis, diorang tak percaya ada azab kubur, tapi azab siksa neraka diorang percaya ada, azab kubur diorang tak percaya. Sebab apa? Tak ada dalam Quran. Sebab kebanyakan azab kubur semua ada dalam hadis. Hadis diorang tak percaya hadis. Diorang panggil geng Quranis. Geng Quranis. Geng Quranis ni diorang hanya percaya apa yang ada dalam Quran je. So bagi dia hadis ni tak berlaku authenticity, tak autentik. So bagi dia tu yang diorang, kita pasal semayang, kan, memang ada geng Quran semayang memang tak semayang pun. Pernah dengar tak Milah Ibrahim? Dia banyak kat belah Singapura. Milah Ibrahim dengan belah Singapura, dengan belah Kedah tu, Milah Ibrahim. Tapi pemula dekat belah Indon. Indon lah paling banyak mempunyai Milah Ibrahim. Memang tak semayang. Memang tak semayang masing-masing puak tu. Itu juga dia kata apa? Macam mana nak semayang? Rakaat maghrib pun tak ada dalam Quran. Apa ayat Quran sebut rakaat maghrib 3 rakaat? Apa? Zuhur 4 rakaat. Memang tak ada dalam Quran. Sebab apa dia tak percaya? Sebab apa dia kata macam tu? Sebab dia bukan percaya hadis pun. Yang kata 4 rakaat 3 rakaat semua adalah hadis. Allah cuma kita suruh semayang je, betul? Ada 3 rakaat 4 rakaat, subuh 2 rakaat, tak ada dalam Quran. Memang buat-buat je tu. Dia cuma percaya apa yang dalam Quran ni. Kita rasa macam berimannya percaya pada Quran. Salah. Dia tak boleh. Dia kena beriman kepada Allah dan Rasul. Ini sama-sama pelik-pelik tu. Pada Rasul. Tapi bagi dia orang beriman kepada Rasul memang beriman, tapi bukan pada hadisnya. Sebab hadis tu bagi dia tak autentik, sebab tak mutawatir. So dia ambil mutawatir. So dia ambil mutawatir Quran lah. So hadis mutawatir yang ada pun bukan banyak pun hadis mutawatir ni. Yang lain semuanya jalan ahad hadis ni, kan. So orang rasa dah macam berimannya percaya kepada Quran, benda salah, apa sama sesat juga. Tapi itulah kata-kata pertamanya, kehidupan di alam sana, kepercayaan kita terhadap kehidupan di alam sana memang tak boleh dipertikaikan lagi kebenaran dia. Dan dia kata
orang yang orang yang masuk ke dalam syurga, maka dia diampunkan oleh Allah dan dijadikan di kalangan orang yang dimuliakan. Dan juga apa? Di antara dalil yang selalu Allah bawakan ialah kalau yang kaum terdahulu terlebih kuat, Allah boleh hancurkan. Kalau kita setakat hari ni macam tak ada apa. Itu kena faham. Bermakna kalau setakat Allah nak hancurkan satu kaum untuk mengikut iradah dan ilmu dia, memang bila-bila masa dan sesuka kehendak dia boleh hancurkan. Tapi macam Allah kata dalam surah ni, dalam surah Sejadah, dalam surah ni Al-Insan, Allah tangguhkan supaya apa? Mereka ada peluang untuk bertaubat. Dalam surah Dukhan ada sebut. Surah Dukhan lah, dalam surah Al-Insan ada sebut. Allah tangguhkannya supaya ada peluang untuk kita bertaubat. Jadi dia mengikut ilmu Allah lah, sesuatu bala yang diturunkan. In kan illa, maksudnya nak cakap benda tu terlalu mudah untuk Allah buat, tapi ada sebab dia tak nak buat macam tu. Tapi ada juga kadang patutnya kena tapi tak kena, kan, boleh jadi. Dan patutnya apa, rasa tak kena tapi dia kena. Boleh jadi macam tu kan. Macam contoh banjir dan sebagainya kan. Lepas tu patut ikut logik akal, tempat ni tak boleh kena banjir ni, kan, mengikut sistem perparitan, mengikut ilmu geografi, ikut ilmu sains. Kebolehan tempat ni untuk banjir ni memang orang kata 0.01% lah orang kata. Tapi benda tu boleh tak melangkaui apa yang kita percaya? Benda tu boleh berlaku. Semua orang duk berharap. Macam contoh Jepun, kan, Jepun sendiri pun ada banyak. Setakat tsunami ni, dia ada satu alam yang berubah sikit je, tu alam tu dah bunyi lah. Lepas tu diorang dah ada bunker bawah, semua turun ke bawah duduk. Itu pun ada juga yang mati kena tsunami. Dah ada bunker tu pun habis juga kena. Sekarang macam mana bila azab Allah tu datang? Allah kata banyak kali dalam Quran, bila azab Allah tu datang, tak ada orang boleh halang lah. Walau kau bawa tentera sebesar macam mana pun, kalau bawa lah sebesar macam mana pun, dia nak pergi, dia pergilah. Dia boleh langgar orang, Nabi ke, Rasul ke, orang terbaik atas dunia sekalipun, dia langgar lah, kan. Tu yang masa Aisyah tanya tentang tentera Abraha tu kan, dia datang menyerang Kaabah tu. Aisyah tanya, waqad yujadu aswaqihim wa man laysa minhum. Ada yang datang bukan kerana nak, sebab dalam hadis sebut yang datang bersama-sama dengan Abraha adalah sekumpulan pedagang-pedagang pun datang sekali. Tu yang Aisyah tanya, kan ada sekali dengan diorang, man laysa minhum wa min aswaqihim, ada yang datang bawa barang-barangan niaga mereka, dan ada yang bukan datang nak serang Kaabah pun. Tapi kenapa kena sekali? Wala apa orang kata yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semua tu memang kena. Walakin yub'asu ala niyatihim, tapi akhirat nanti besok akan dibangkitkan dengan niat masing-masing. Dibalas dengan niat masing-masing. Tu nak sebutnya yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Nabi kata kalau azab Allah datang, tak terkecuali siapa seorang, tak ada, semua akan kena lah kau. Kemudian dia kata ayat kita ni, tu yang saya kata tadi, ya hasratan alal ibad, katanya ruginya manusia ni, kan, rugi manusia ni. Setiap kali datang satu pengajaran kepada mereka, tapi mereka uluk-ulukkan, mereka tak nak percaya. Macam tu juga kepada kita, kan. Ruginya manusia ni, dah datang jalan nak jadi baik, dah ada dah terbentang depan mata peluang nak jadi baik, peluang nak tambah ilmu, tapi kau sia-siakan. Peluang nak dengar ni, kata tambah ilmu melalui pendakwah ni sambung kerja Nabi dan Rasul, betul? Semua adalah pendakwah, setuju tak? Ke ustaz je kena jadi pendakwah? Ustaz je. Semua kena jadi pendakwah, kena cerita pasal hal agama kepada orang. Tapi tu dia kata-kata, jadi kadang-kadang kan ada orang dia bagi tazkirah pada kita rasa tak nak dengar. Ada seni dia.
Kan? Mau je tu dululah sama saya belajar dulu. Jahat ni kan, memang belajar ni sama-sama sekolah muda-muda dulu. Kan? Nampak orang tablik tu suruh, tablik, start motor. Lagi tablik. Tengok tablik je dah layu masing-masing. Sebab dia kata dakwah ni ada sendiri. Macam contoh, orang yang memang orang kafir, orang non-muslim, not yet muslim lah kita katakan. Non-muslim lah. Apa? Diorang ni bagaikan cawan kan, yang bersih. Bila kita cawan ni bersih, kita letak air, maka benda yang datang pun bersih. Anda kata cawan tu kotor, kita letak air bersih, air tu bersih tak? Cawan tu kotor, dalam dia kotor, kita tuang air, apa jadi air tu? Kotor juga. Macam juga kepala otak diorang ni dah dipenuhi dengan banyak benda yang salah. Lepas tu kita letak air dakwah, kotor. Maknanya diorang ni jangan terus berdakwah dulu, kena cuci dulu. Benda yang salah-salah dalam kepala otak dia kena diperbetulkan dulu. Tapi cara nak betul, kalau kita lah tiba-tiba datang seorang missionary datang pada kita, do you believe in Jesus? Cerita pasal Jesus. Kita nak dengar tak? Tiba-tiba datang tu cerita pasal Jesus, nak dengar tak? Memang mati sumpah tak nak dengar lah. Kan? Kata gila kau, ini negara Islam kau cerita pasal Jesus apa pasal kan? Memang marah lah kita kan. Apa orang tiba macam tu juga ada orang. Tiba-tiba kita datang sembahlah Allah tu satu. Terus cerita. Dia pun tak tahu apa-apa. Kata orang tu masuk Islam. Nak masuk Islam tak? Ambil masuk Islam. Dia cakap itu. Salah. Saya dengar apa? Yang ada seorang ustaz kalkulan lagu Fiji tu, dia kata asalnya waktu pertamanya kita soal diorang dulu kan. Soal diorang dulu. Bertanya tentang Tuhan diorang dulu. Tanya Tuhan kau ada apa? Tuhan kau ni pasal apa? Ni pasal apa? Tanya, kalau Thai Muslim ni sembah Tuhan apa? Selalu bertanya tentang Tuhan diorang dulu. Tanya tentang agama diorang dulu, apa kepercayaan diorang dulu. Sampai situ berkawan dengan diorang. Dakwah ni kena berkawan. Dakwah ni lama kan? Boleh tak sampai hari ni kita cakap besok tu masuk Islam? Mungkin boleh, tapi selalunya taklah. Ikut ukang mungkin boleh. Harus boleh berlaku. Sebab apa? Sebab dia kata Zulkarnain nak ubah kaum tu, berapa lama dia duduk? Lama. Sebab sehingga boleh membina benteng 2 buah bukit, maksudnya dia duduk lama. Mungkin apa pun masalah dia orang, apa pampers tak cukup ke apa semua cerita kat dia kan. Buat masalah apa benda, masalah semua cerita. Pendakwah ni siap kena dengar masalah dia orang, duduk lama dengan dia orang. So bila kita selalu tanya Tuhan dia orang apa, lama mula dia tanya, kau asyik tanya aku je, Islam macam mana? Tengok tu lah kita cerita. Maksudnya dia dah bersedia nak terima. Bila dia dah mula bertanya, Islam pula macam mana? Maksudnya dia dah bersedia untuk menerima apa yang nak bertanya, nak mengetahui apa yang Islam sediakan. Time tu baru kita bersilat, bukan awal lagi dah buka langkah apa semua kan. Memanglah dia kata, wah ini orang memang terus. Ada seorang kawan saya macam tu, dia berbalas dengan Arab Kristian lah. Apa tu kata kalau macam ni orang Islam memang sumpah aku tak nak masuk Islam, dia kata gitu. Kawan saya terdiam. Memang macam tu lah. Allah sendiri kata wajadilhum billati hiya ahsan. Engkau berdebat dengan orang ni, orang bukan Islam ni, billati hiya ahsan. Segala benda yang boleh menampakkan benda tu baik dengan orang. Billati, lati tu maksudnya berbagai cara. Yang ahsan, yang terbaik, bukan hasan ahsan, terbaik. Bermakna seperti tarik rambut daripada tepung tak selerak, rambut tak putus. Macam tu. Macam itulah dia kata nak jaga hati, nak ni ada seni dia. Seni dia pertama sekali berkawan. Sebab dakwah ni memang lama, dia memerlukan kita berkawan, jaga hati. Kita tunjukkan Islam tu melalui perbuatan kita. Kan? Melalui man on his word. Menunjukkan on his word. Macam mana dia sebut, macam itulah dia dijagakan. Cikgu sekolah saya ada seorang India. Hindu lah. Laki dia di antara jenis orang yang kuat sembahyang. Tapi bagus cikgu India tu, anak dia lebih berakhlak daripada budak Melayu. Anak dia lebih berakhlak lagi daripada budak Melayu. Sebab dia sekolah Melayu. Sebab kan, minta maaf Ustaz. Cakap lemah lembut. Siap menunduk apa semua. Kata bagus budak ni. Yang apa? Yang Melayu pun, Ustaz, kau macam tak ada hadap kau cakap dengan orang. Kata,
Budak-budak India tu baik. Dia bagus. Dia selalu tanya, "Ustaz, ini macam mana Dia kalau ada bagi video. Orang ni cakap macam ni. Dia suka tanya-tanya saya. Terus saya cerita. Dia kata, sampaikan satu hari tu, dia dah sebut dengan saya. Bila saya terangkan Islam ni macam mana. Sampai dia kata, oh selama ni saya baca lain lah. Saya dengar lain lah. Orang sebut lain. Dia kata, memang lain. Itu bukan daripada Islam. Benda yang orang-orang sebut emosi-emosi dia tu semua bukan Islam. Yang Islam datang apa yang datang dalam Quran. Quran sebut benda semua yang lemah lembut, benda-benda yang baik tu semua dia sebut. Lepas tu dia fikir orang, kadang dia cerita pasal apa ni, tentang bekatan ke apa semua kan. Dia duduk fikir benda-benda macam tu lah. Bekatan ke, orang perempuan kena pakai tudung ke, kenapa apa semua kan. Dia duduk fikir benda-benda macam tu lah, kenapa. Tu saya nampak kadang nak buat perangai tak baik, nampak dia tak boleh. Kita kena tunjuk Islam depan dia kan. Kata kita bawa malu. Kita orang bawa Islam tapi bawa malu tunjuk pada dia pula. Jadi mungkin setakat kita boleh kongsi bersama ayat kita boleh bawa pada malam ni. Apa orang kata? Yang saya nak katakan, saya sendirilah, saya pribadi adalah grab peluang yang ada untuk membaiki diri. Itu ayat tadi. Apa? Ya hasratan alal ibad. Ma ya'tihim rasul illa yastahzi'un. Orang perolokkan saja kan. Mungkin abang ada nak tambah?